dengan lebih efektif, lebih mudah kan melalui platform-platform online seperti ini. Tahniah dan mubarak pada semua yang dapat meluangkan masanya bersama dengan program Ustazah Hamidah mencecah 42 orang hadirin. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah SWT. Satu nikmat yang sangat besar untuk kita diberikan ruang masa, kesihatan, peluang, hidayah sebenarnya yang paling bermakna sekali untuk kita korbankan sedikit 2 jam daripada modal usia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang akan kita harapkan sebagai pelaburan yang juga kita impikan memberikan pulangan yang sangat besar di akhirat kelak. Jadi kita lihat mungkin seakan-akan kita duduk menghadiri satu program tazkirah, kelihatannya seperti 2 jam mendengar, tetapi kita perlu berniat bahawa jadikanlah ya Allah 2 jam ini nilainya sangat besar di sisimu, sehingga kami memperolehi keuntungan daripada pulangan modal ini, keuntungan yang sangat besar yang akan membahagiakan kami di akhirat kelak, dan mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita beroleh syurga Allah, menjadi asbab untuk dipadamkan api neraka daripada menentuh tubuh kita. Jika seandainya program ini mencapai matlamat-matlamat yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan demikian. Jadi kita tak nampak benda ini sebagai perkara kecil. Dan saya tak nampak diri saya sebagai seorang ilmuwan ke tokoh ke. Saya rasa diri saya adalah insan biasa yang terpilih untuk bersama dengan insan-insan ikhlas yang berada di hadapan saya ini, 44 orang. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang begitu kuat azamnya untuk memahami ilmu-ilmu Allah melalui tadabbur Al-Quran. Yang kita akan kongsikan pada hari ini adalah daripada tafsir Risalah An-Nur. Seperti yang telah dipaparkan oleh Ustazah Hamidah sebelum ini, ia merupakan salah satu pada tafsir maknawi isyari di akhir zaman yang diambil daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sebenarnya dalam satu sesi tadabbur Al-Quran, kita sedang mencuba menghampirkan diri memahami ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panduan kepada seluruh umat hingga ke akhir zaman. Jadi seringkali kita mendengar persoalan apabila orang kata Al-Quran ini dah lama, klasik, tradisional. Mana mungkin dia menjadi panduan hingga ke zaman moden yang serba mencabar ini? Bagaimanakah kita dapat merasakan Al-Quran itu sebagai panduan yang membimbing dan menuntun tangan kita agar tidak tersesat dan tidak terbebas di zaman yang penuh dengan ujian, fitnah dan pancaroba ini? Maka rupa-rupanya di sana ada salah satu mutiara ilmu yang sangat bermakna dan berharga di akhir zaman, iaitu Risalah An-Nur, suatu kitab tafsir isyari dan maknawi daripada ayat-ayat Allah daripada Al-Quran itu sendiri. Dan pendekatan Risalah An-Nur ini, puan-puan, yang bezanya, yang menariknya ialah ia dinukilkan oleh seorang insan yang bernama Imam Badi'ul Zaman Sa'id Nursi, di mana beliau memiliki penguasaan lebih daripada 90 bidang ilmu pengetahuan. Jadi bidang-bidang beliau ini merangkumi ilmu-ilmu duniawi, juga ilmu-ilmu ukhrawi. Dan dengan penguasaan tersebut, Allah ilhamkan kepada beliau untuk mengupas ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk ilmu yang sudah integrasi, yang sudah pun tersedia bergabung antara wahyu dan juga ilmu aqli. Dan penampilan dan persembahan dalam Risalah An-Nur ini adalah sangat sesuai ditujukan kepada permasalahan umat di akhir zaman dengan menggunakan kaedah integrasi ilmu, bukan semata-mata ilmu wahyu tetapi juga ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu sains, biologi, fizik. Dan itulah tujuan Risalah Nur ini dituliskan. Ditujukan kepada kaum-kaum yang sudah pun lahir dalam keadaan sekular, terpisah antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sedangkan sebelum ini ketika zaman kegemilangan Islam, umat Islam itu lahir dengan integrasi ilmu, iaitu mereka didedahkan dahulu dengan hafazan Al-Quran, menguasai hadis, barulah kemudian mereka menguasai ilmu-ilmu sains. Justru itulah yang menjadikan umat Islam begitu hebat hingga disebut sebagai zaman kegemilangan Islam, di mana ulama-ulama yang kita sebut-sebut nama mereka hingga ke hari ini adalah orang-orang yang hafiz Al-Quran.
Contohnya algebra ya. Algebra adalah daripada Al-Jabbar, seorang hafiz walaupun mencipta formula matematik. Ibnu Sina yang mencipta pelbagai peralatan baru dalam bidang perubatan juga seorang yang hafiz Al-Quran. Al-Farabi, Ibnu Battuta, pengembara yang terkenal, mengembara ke seluruh dunia juga seorang yang hafiz Al-Quran. Justru kita melihat bahawa sebab kegemilangan Islam adalah kerana umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, barulah kemudian mereka extend dan panjangkan ke ilmu-ilmu duniawi. Tetapi apabila tiba zaman sekular, jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, keadaan ketika Risalah Nur ini dituliskan, umat Islam sudah terpisah antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu yang menjadikan kita ketinggalan. Dan kita memerlukan suatu kaedah bagaimana kita melahirkan generasi-generasi yang hebat, yang mempunyai ilmu dan akhlak yang integrated dalam keadaan kita sudah terpisah antara Al-Quran dan ilmu sains. Maka lahirlah Risalah An-Nur ini. Kalau kita baca, kita dalami, kita telusuri 6,000 muka surat Risalah Nur ini, puan, kita akan dapati bahawa pendekatannya itu mengandungi pelbagai disiplin ilmu. Justru orang yang pakar dalam bidang profesional contohnya, mereka biasanya boleh istiqamah bersama dengan Risalah An-Nur kerana pendekatan dan penyampaian yang diberikan oleh Risalah An-Nur ini sesuai dengan akal masing-masing tanpa mengira latar belakang kita. Inilah dia keunikan Risalah An-Nur. Jadi apabila kita buat program Risalah An-Nur untuk seluruh negara ketika PKP pertama kali terjadi, kita semua terkejut kan, tak dapat jumpa, tak dapat hadir ceramah, tak dapat organize program. Maka diilhamkan Allah SWT, kita adakan program online. Dengan itu tersebarlah Risalah Nur dengan cepat di seluruh negara walaupun ia sebenarnya sudah tersebar di dunia-dunia Eropah. Bahkan di Indonesia juga sudah cukup banyak. Sehingga kan para ilmuwan, cendekiawan, artis-artis Indonesia sendiri pun sudah menghasilkan pelbagai karya moden daripada Risalah An-Nur itu sendiri. Jadi bila kita buka program tu, rupanya yang hadir 70% adalah orang-orang daripada bidang sains. Nampak? Inilah dia uniknya Risalah An-Nur berbanding kelas tafsir lain yang biasa. Yang mana mereka daripada bidang background doktor, perubatan, bidang psikologi, sains kemanusiaan, mereka turut sama menikmati mutiara-mutiara keindahan kerohanian yang dapat dipetik daripada Risalah An-Nur itu. Jadi berapakah bilangan kitab dalam Risalah An-Nur? Cukup banyak, nanti kita akan tengok, dan saya rasa poin-poin yang lain ini kita boleh panjangkan ke program-program yang akan datang kerana untuk mengenali Risalah An-Nur saja mengambil masa yang sangat panjang, Ustazah Hamidah. Masya Jadi Allah. tadi Jadi Doktor sudi ke kalau saya panggil setiap bulan ke untuk Risalah An-Nur? Lewat oh, Zooming kami? InsyaAllah kita cuba log masa awal-awal kan. Masya InsyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Ada Kalau biasa tak dapat sebulan sekali, 2 bulan sekali pun tak apa. Yang penting Doktor sudi membimbing kami insyaAllah. Terima InsyaAllah kasih. sekadar berkongsi sebenarnya kita saling membimbing sama-sama kita belajar insyaAllah. Jadi Alhamdulillah. apakah Risalah Nur itu? Secara umumnya sedikit saja saya akan kongsikan hari ini. InsyaAllah yang lain kita sambung pada kelas-kelas yang akan datang. Kalau kita tengok di sini, sebenarnya Risalah Nur ni ialah tafsir Al-Quran mengikut tema. Dia mengikut tajuk sebenarnya. Jadi ada kitab-kitab itu ada fokus lebih kepada iman. Ada kitabnya iman untuk orang moden ya, bukan yang classical approach of iman. Tapi kita nak bercakap dengan orang-orang yang dah tak percaya dah dengan perkara gaib ni. Jadi kaedah yang Imam Said Nursi bawa ni ialah untuk bagaimana mengisbatkan iman kita, menjadikan kalau orang tu dah beriman yang taklidi, born as a Muslim, macam mana dia nak jadikan iman dia tu tahqiqi pula. Lebih kawi lagi, lebih berpasak ke dalam hati. Kalau orang tu langsung tak kenal iman, ada pendekatan-pendekatan macam mana nak memperkenalkan dia kepada iman. Just bukan sekadar Muslim di atas IC, tetapi juga menanamkan keimanan di dalam hati supaya dia menikmati keimanannya itu dan berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang muttaqi, insya-Allah. Jadi ada tema-temanya dan temanya cukup banyak. Dan ada juga tema yang kita baca rupanya khusus untuk orang sakit. Risalah untuk para pesakit. Dan yang tu boleh jumpa di YouTube, boleh cari insya-Allah. Gunakan keyword nama saya dan pesakit. Nanti jumpa. Ada 2 setakat ni yang sempat dirakamkan dan dimasukkan dalam YouTube. Dan insya-Allah
akan bermula di Singapura besok. Saya akan ajarkan juga risalah pesakit kepada warga Singapura. Jadi risalah pesakit ni satu risalah yang juga menarik untuk kita siapa yang dah tak sakit kan. Dalam usia 30-an, 40-an dah mula dah diuji dengan sakit-sakit. Tetapi bagaimana kesakitan yang kita alami itu sebenarnya meningkatkan iman kita. Masya Allah, pertama kali saya rasa nikmat ketika sakit. Kadang-kadang memang kita akan bersyukur apabila kita sakit. Saya yakin orang-orang beriman dia akan bersyukur ketika kita sakit. Tapi andainya sakit itu berpanjangan, apa perasaan kita? Adakah teruji kesabaran kita? Tetapi dengan risalah pesakit yang dibawakan ini, melalui risalah Nur, kita akan rasa setiap detik yang kita lalui ketika sakit itu suatu nikmat yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Jadi itu tema dia. Tema untuk risalah untuk warga emas, pedoman untuk wanita yang akan kita sentuh sikit hari ini. Dia ada dalam celah-celah kitab yang besar tu, kemudian telah dikeluarkan dan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk yang kecil oleh Khairat Malaysia. Jadi ada koleksi lah, boleh didapati secara online. Mungkin saya tunjukkan sikit ni antara yang saya ada, yang kita dah terjemah ke bahasa Melayu. Dia ada 18 bahasa di seluruh dunia. Dan antara yang paling banyak terjemahannya ialah bahasa Arab. Kemudian yang keduanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. Jadi mula dituliskan pada tahun 1927. Kalau kita perasan masa itulah jatuhnya Khilafah Uthmaniyah yang mana naiknya pemimpin sekular pada tahun 1925. Pengharaman pemakaian tudung, arahan untuk meminum arak bagi ahli parlimen seterusnya dituruti oleh seluruh rakyat jelata. Penukaran azan kepada bahasa Turki. Bayangkanlah ya situasi yang mereka alami ketika itu. Bagaimana hendak berpegang teguh dengan ajaran Islam ketika undang-undang semuanya sudah dirompak, sudah diubah ke arah memusnahkan agama Islam itu sendiri. Tapi Masya Allah perempuan, bermulanya penulisan ini 1927 sehinggalah berakhirnya penulisan ini 1950, kita melihat Islam menang kembali di Turki pada 1960. 1950 menang dan 1960 berlaku rampasan kuasa oleh tentera. Jika tidak ada rampasan kuasa itu, nescaya Islam sudah kembali hebat. Maka selepas rampasan kuasa, Turki kembali mundur. Kita tengok 1980, Islam menang lagi. Tentera rampas kuasa lagi. 1990-an, sekali lagi Islam menang. Tentera merampas kuasa. Dan pada tahun 2016 yang terkini, perempuan, ketika Islam di bawah pemerintahan Erdogan sedang membawa Turki ke arah kegemilangan Islam, sekali lagi berlaku rampasan kuasa pada tahun 2016, tetapi kali ini Allah tidak izinkan. Perempuan, sedarkah kita bagaimana mereka sebenarnya boleh berpaksi, berpegang kuat pada ajaran Islam di sebalik segala cabaran yang harus mereka tempuhi? Maknanya ialah pada pegangan mereka dalam memahami risalah An-Nur. Atira, buka pintu. Buka pintu. Holly. Kemudian ia telah ditamatkan dalam tempoh 23 tahun dan risalah An-Nur terdiri daripada 130 bahagian. Ada 6 perempuan kalau tengok saja dekat belakang saya ni, choose dual background. Saya tutup sekejap background saya nak tunjukkan koleksi risalah Nur. Boleh nampak? Yang merah ni yang merah ni ada 6,000 muka surat. 6,000 muka surat. Jadi ada 6,000 muka surat tu sangat tebal dan daripada situ dikeluarkan kitab-kitab kecil yang menjadi terjemahan-terjemahan yang saya tunjukkan sebentar tadi. Boleh nampak tadi buku yang saya tunjuk? Kalau tak nampak bagi tahu ya. Jadi ada jumlah keseluruhannya 6,000 dan telah dikarang di dalam bahasa Al-Quran. Kalau kita dalam alam Melayu ni kita kenali sebagai tulisan Jawi. Okay. Di sana mereka sebut sebagai Osman Lejar. Dan sebenarnya seluruh umat Islam di dunia ini asalnya kita menulis dengan bahasa Al-Quran. Yang kekal hingga hari ini hanyalah Pakistan, masih ada tulisan Urdu, Bangladesh sebahagiannya, Sri Lanka, Malaysia dengan ada tulisannya Jawi, Alhamdulillah, sebahagian daripada Indonesia, dan mereka di Turki sebenarnya hampir tiada sama sekali, tetapi risalah Nur lah perempuan yang mempertahankan tulisan Al-Quran ini dan pada hari ini dapat kita saksikan sudah ada ribuan, bahkan sudah hampir mencecah jutaan rakyat Turki yang kembali dapat membaca tulisan
Al-Quran Osman Lejar tersebut. Alhamdulillah. Jelas itu nampak perjuangan mereka ini kerana umat Islam perlu hampir dengan Al-Quran dengan tulisan Al-Quran dahulu. Jadi insya-Allah kita yang ada di sini, kita sendiri boleh bahasa Jawi, boleh menulis dan membaca Jawi, dan insya-Allah kita juga adalah antara pendidik yang memastikan generasi-generasi di bawah kita juga memahami dan menulis Jawi. Baik. Kenapa Risalah Nur ini dituliskan? Asalnya adalah apabila Menteri Penjajahan England yang bernama Gladstone, rasanya kita semua kenal, mengumumkan ketika mereka the Great Britain berjaya menjajah seluruh pelosok dunia ini, hampir separuh dikuasai Britain. Apakah yang dideklarasikan oleh Gladstone? Dia mengumumkan, selagi Al-Quran ini masih ada di tangan umat Islam, kita tidak akan mampu untuk menguasai mereka. Apa yang perlu kita buat dan laksanakan ialah merampas Al-Quran ini daripada tangan mereka, ataupun kita perlu menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Jadi bila mereka cuba untuk merampas Al-Quran, dia terlalu banyak. Bahkan jika Al-Quran itu dibakar keseluruhannya pun, yang hafiz juga ramai. Termasuklah Ustaz Hamidah, Masya Allah. Dan perempuan yang ada hadir di kalangan kita pada hari ini, mungkin ada yang hafiz Al-Quran juga. Maka tidak mungkin Al-Quran itu dapat dihapuskan. Justru apa yang mereka ambil perempuan, mereka menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Macam mana mereka jauhkan? Masukkan melalui sistem pendidikan. Lihatlah negara-negara Commonwealth termasuk negara kita. Bagaimanakah sistem pendidikan yang ditinggalkan kepada kita? Di manakah kedudukan Al-Quran? Satu ketika dahulu mungkin yang berusia 60-70-an sempat melalui zaman 50-an bahkan, kita di sekolah memang tidak menutup aurat. Tidak didedahkan dengan pengajian Al-Quran. Hanya pada zaman-zaman 70-an lah baru dikembalikan Al-Quran ke dalam sistem pendidikan. Namun, kita kena sedar bahawa sistem pendidikan kita sekarang masih lagi bersifat sekular kerana pendidikan agama terasing menjadi subjek-subjek yang independen. Sedangkan pada asalnya hebatnya kita umat Islam ini adalah kerana ilmu agama itu berintegrasi dengan ilmu dunia. Ilmu sains itu diambil dan diserap daripada pemahaman Al-Quran dan juga pemahaman hadis. Kerana itulah kita cemerlang. Namun sekarang kita terpisah. Apabila kita mempelajari Al-Quran, tadi disebutkan ada pemilik Little Caliph kan? Kita dalam bidang education, kita tahu bahawa subjek Islamic Studies ini totally independent. Kita ada subjek tajwid, kita ada subjek akidah, tauhid, fiqh, sirah. Namun kesemuanya adalah totally independent. Tidak diintegrasikan dengan ilmu geografi contohnya, ilmu sains kemanusiaan, psikologi, apatah lagi. Kita berada dalam dua benua yang berbeza. Benua ilmu agama dan juga benua ilmu sains. Dan inilah cabaran kita. Bagaimana kita nak melahirkan umat-umat yang hebat? Bagaimana kita melahirkan tokoh-tokoh yang cemerlang dan gemilang seperti dahulu kala? Apabila yang ada sekarang ini adalah pemisahan disiplin ilmu. Nah, inilah peranan Imam Said Nursi. Kan? Memang dia tahu ini perancangan penjajah, mengasingkan ilmu Quran dan ilmu agama itu sebagai suatu ilmu yang berbeza. Bahkan pertama asalnya mereka menghapuskannya sama sesekali, namun cahaya Allah SWT itu tidak mungkin dipadamkan. Lalu muncullah hidayah-hidayah, kita usahakan masuk subjek-subjek agama Islam. Langkah seterusnya apa? Inilah dia kata Imam Said Nursi, aku akan mengisbatkan dan membuktikan dan memperlihatkan bahawa Al-Quran adalah mentari maknawi yang tidak akan padam dan tidak akan dapat dipadamkan. Jadi Imam Said Nursi menghasilkan karya-karya ini dengan izin Allah SWT, dengan ilham dan bimbingan panduan Allah, bagaimana Al-Quran itu ditampilkan dalam konteks moden, dalam situasi moden. Jadi ilmu-ilmu sains, biologi, farmasi, semuanya itu diintegrasikan dalam Risalah An-Nur, sehingga kan orang yang membaca Risalah An-Nur dapat melihat kebesaran Allah, kebesaran Al-Quran, ya, kehebatan Islam, bahawa sememangnya Al-Quran itu panduan bagi umat sehinggalah ke akhir zaman. Okey. Jadi kita tengok pula yang selanjutnya. Kenapa Risalah An-Nur ini telah dituliskan? Kerana kita sedar pada waktu itu menghancurkan pengaruh tamadun barat yang berbentuk negatif. Mereka masuk bukan setakat menjajah. Walaupun Turki konon-konon mereka berundur kerana tidak
konon-konon tidak berjaya menjajah Turki, tapi sebenarnya kita sedar rupanya ada lakonan peperangan antara British dan juga Kamal Atatürk. Ya, cuma mereka dah nampak ada pengganti mereka di kalangan orang yang mahu meneruskan kerja-kerja mereka di Turki, iaitu Kamal yang bernama Islam konon-kononnya, maka mereka tinggalkan Turki. Jika tidak, mereka jajah juga sama dengan negara Arab lain. Kan nampak kan negara Arab dijajah, negara tanah-tanah Melayu, Sri Lanka, Bangladesh, India, semua tu India dulu, ramai orang Islam di sana, semuanya dijajah. Maka tinggal Turki lah sahaja, dan apabila sudah ada legasi mereka yang akan dialah yang membawa pengaruh tamadun barat ke dalam kehidupan rakyat Turki, walaupun Kamal Atatürk berkahwin dengan seorang anak bangsawan di kalangan Pasha yang bernama Latife bertudung menutup aurat, tapi dialah yang mengubah isterinya dan isteri itulah yang mengubah rakyat wanita Turki sehingga meninggalkan tudung. Dan daripada situlah gelombang angin itu bertiup ke negara Arab. Orang Arab pun mula meninggalkan tudung mereka. Bahkan di Medan Tahrir di Mesir. Ustazah, kami dah masih ingat tentu Kahirah sana. Disebut Medan Tahrir kerana di situ tempat mereka melepaskan tudung mereka, membakar tudung tersebut beramai-ramai atas alasan pembebasan hak asasi wanita. Datang dari mana tiupan ini, perempuan? Dari Turki sampai ke Arab, sampai ke tanah Melayu. Mari kita lihat. Dan saya percaya perempuan juga menyaksikan zaman dahulu kala maktab perguruan kita macam mana? Kenapa wanita sahaja? Apa tujuannya wanita saja direkrut menjadi guru? Lelaki tidak ramai yang menjadi guru? Kita lihatlah kesannya sekarang. Lihatlah apa yang terjadi pada lelaki. Bergema suara. Okay, kita lihat apa yang terjadi kepada anak-anak lelaki, kaum lelaki kita di Malaysia. Tak payah pergi jauh-jauh. Maka timbullah isu-isu kiwamatur rijal, lelaki yang qawwamah. Dan kita sedang cuba untuk memasukkan semula kiwamatur rijal, lelaki-lelaki yang qayyim, yang bertanggungjawab ke dalam jiwa lelaki-lelaki kita. Ini adalah kesan pendidikan kita di masa lalu. Sepeninggalnya penjajah, mereka merekrut wanita-wanita bijak daripada kalangan umat Islam Malaysia ke Eropah. Balik sebagai guru-guru yang mendidik guru-guru di maktab perguruan. Lihatlah pakaian mereka. Lihatlah isi kandungan silibus mereka ketika itu. Perempuan kalau tengok yang pakai main bola jaring, pakai apa perempuan? Kalau pakai macam itulah zaman sekarang, ya Allah tak tahu jadi apa kan? Jadi guru-guru pada zaman itu pakaiannya macam mana? Itulah dia pengaruh tamadun barat yang kita maksudkan di sini. Yang mereka bukan sahaja meninggalkan kita secara fizikal, tetapi sebenarnya mereka sudah tinggalkan di dalam minda kita acuan-acuan yang dibawa agar jauh daripada Al-Quran. Okey, peranan yang kedua, Risalah Nur ini bertujuan untuk memperdiamkan semua etis yang menyerang terhadap Islam. Sedar tak sedar, sebenarnya walaupun ramai umat Islam dalam dunia ini yang konon-kononnya ber-IC-kan Islam, Muslim, tetapi hakikatnya di dalam jiwa tidak ada kepercayaan kepada Allah. Tidak ada kepercayaan kepada malaikat, apalagi kepada nabi-nabi yang sudah lalu. Kepercayaan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, qada dan qadar, hari kiamat, semuanya itu umat Islam sedang mengalami krisis yang dahsyat. Dia ke arah atheism. Kaum muda sekarang ni bahkan dengan berani dan lantangnya menyuarakan bahawa mereka tidak percaya kepada Allah. Itulah dia yang dimaksudkan dengan unsur-unsur atheism. Jadi, bagaimana mereka tidak menjadi ateis? Melihat sains, teknologi, semuanya dibawa ke arah direction itu. Bagaimana mereka tidak menjadi ateis apabila mereka melihat seolah-olah yang membawa kebahagiaan dan kehebatan teknologi ini adalah ilmu sains semata-mata. Tidak ada kaitan dengan wahyu, tidak ada kaitan dengan agama. Justru Risalah Nur ini dituliskan dengan pendekatan yang juga meraihkan teknologi di zaman itu. Meraihkan sains daripada pelbagai aspeknya. Maka dengan itu para etis juga akan terdiam. Dan di antara kehebatannya ialah ketika Parlimen Turki sedang merancang untuk mengeluarkan undang-undang agar umat Islam di Turki tidak mempercayai hari kiamat, tiba-tiba Imam Said Nursi dengan ilham Allah menulis risalah hasyar. Risalah mengenai hasyar, mengenai hari kiamat. Dan risalah ini dihantar ke Parlimen. Dan ketika itu, mereka yang membacanya tidak jadi untuk membatalkan keimanan kepada hari kiamat sebagai salah satu undang-undang mereka. Ini dia risalah hasyar. Ini dia risalah hasyar. Okay, yang diterjemahkan ke bahasa Melayu.
Jadi mereka bertujuan untuk menghidupkan semula kehidupan beragama ketika mana orang sudah meninggalkan salat, tidak menutup aurat, tidak membaca Al-Quran, tetapi usaha Risalah Nur ini berterusan. Hari ini perempuan boleh tengok macam mana Turki boleh kembali. Ada lagi semangat-semangat Islamik kalau perempuan tengok cerita-cerita Turki yang sampai ke Malaysia ni, bahkan yang sampai ke seluruh dunia. Majoriti yang Islamik itulah yang paling mendapat sambutan. Cerita dirilis Ertugrul, Kurulus Osman, Buyuk Seljuk, Barbaroslar, mereka begitu lantang menyuarakan Allahu Akbar di dalam siri-siri mereka, mana ada dalam dunia ni. Selain pada Mat Kilau baru-baru ni kan. Sebelum-sebelum itu sukar kita nak cari filem-filem yang terlalu berani melantang dan melaungkan takbir secara terbuka, melainkan cerita-cerita Turki. Bagaimana mereka boleh hidup semula seperti ini sedangkan mereka melalui zaman bagaimana mereka sedang telah pun cuba dimusnahkan secara total. Dan dengan itu, Risalah Nur ini dituliskan untuk memperbaharui kesetiaan semua Muslim terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat krisis Quraniyun contohnya yang menafikan hadis. Risalah Nur mengetengahkan hadis. Bahkan membuktikan bahawa hadis itu adalah solusi bagi umat di akhir zaman. Kita lihat bagaimana golongan yang mengatakan Al-Quran itu hanyalah teks semata-mata, bukan lagi rujukan di akhir zaman. Risalah Nur membuktikan bahawa Al-Quran menawarkan pelbagai jenis penawar, pelbagai jenis ubat untuk umat di akhir zaman. Jadi saya rasa itulah di antara mukadimah yang paling penting yang boleh saya kongsikan, dan insya-Allah kita boleh teruskan lagi pengajaran-pengajaran ataupun kepentingan Risalah Nur ini dalam sesi-sesi yang selanjutnya, insya-Allah. Saya kembalikan kepada Ustazah Mida. Masya Allah, terima kasih Ustazah, terima kasih Doktor. Kerana inilah kali pertama saya sendiri diberi penerangan secara global tentang bagaimana penulisan Risalah An-Nur daripada Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ni, yang sebenarnya ini susuk hebat yang sangat kata orang kita kagumi kerana dia boleh Allah mendekatkan, memberikan hidayah pada hatinya untuk menangani masalah-masalah semasa sewaktu itu, ya Doktor. Dan dia punya tulisan tu boleh sampai ke hari ini, yang mana hari ini kita berhadapan dengan lagi banyak lah nak ceritanya, lagi kata orang lebih dahsyat lagi lah fitnah-fitnah pada hari ini daripada semua jenis golongan yang baik pluralisme, baik liberalisme, baik macam-macam lah Ustazah. Kalau kita belajar dalam ilmu mihal wa nihal tu kan, aliran-aliran pemikiran yang nampaknya bertopengkan Islam juga sedang membunuh iman umat Islam. Sebab itulah Risalah An-Nur ini dituliskan bukan sekadar memenuhi keperluan masyarakat sewaktu Kamal Atatürk saja, yang mula-mula menjadi perintis kepada sekularisme di Turki, tetapi rupanya Risalah An-Nur tu sampai ke hari ini dia berpotensi untuk menyematkan iman kepada jiwa-jiwa kita. Jadi dengan itu Ustazah, boleh tak Ustazah ceritakan sikit, macam tadi Ustazah kata Syekh Badi'uzzaman ni dia seorang yang punya ilmu yang begitu hebat kan, ada berapa 90 banyak ilmu dia kan. Jadi boleh tak sikitlah cerita tentang siapa Syekh Badi'uzzaman tu sebenarnya. Mungkin daripada peringkat kecil dia menghafal, cuba sedikitlah Ustazah. Terima kasih. Falyatafadhal mashkura. Baik, insya-Allah sedikit tentang Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Beliau sebenarnya menghafal Al-Quran dalam tempoh 15 hari. Okey, tu mukadimah dia nak cerita. Jadi maknanya beliau ni bukan sembarangan orang. Bukannya sembarangan insan lah yang telah dipilih oleh Allah SWT ni untuk diilhamkan dengan ilmu-ilmu mengenai kefahamannya terhadap Al-Quran dalam konteks yang begitu integrated. Jadi bila saya sebut berkali-kali kenapa beliau menguasai 90 bidang ilmu yang berintegrasi ini, kerana ketika Khilafah Islamiyah berada di hujung penguasaannya, Khalifah Rashid telah melantik Imam Badi'uzzaman Said Nursi untuk menjadi tokoh ilmuwan pelopor di negara Turki, menyedari kehebatan beliau dan kebijaksanaannya yang luar biasa itu.
menghafal Quran dalam tempoh 15 hari dan menghatamkan buku-buku yang diajarkan di madrasahnya dalam tempoh yang sangat cepat. Sehingga Imam Sa'id Nursi ini menjadi insan yang dibuli oleh kawan-kawannya kerana terlalu bijaknya dia. Genius. Kan kita selalu nampak even hari ini pun kalau anak-anak murid yang rajin, yang macam genius lain macam tu kan. Kadang-kadang kawan dia ejek dia kan. Kawan-kawan dia main-mainkan dia, ni pengalaman saya. Masa jadi guru juga sekolah rendah dulu. Kadang nampak budak straight yang jenis serius belajar selalu menjadi bahan mainan kan. Kemudian bahkan di universiti pun ada murid-murid yang begitu rajin sekali akan diketawakan kerana terlalu rajin contohnya. Jadi perkara ini berlaku rupanya sejak zaman dahulu. Bahkan mereka membuli Imam Said Nursi atas dasar hasad dan dengkinya mereka itu dalam keadaan mengeroyok beliau beramai-ramai. Jadi apabila Imam Said Nursi telah bersabar sekian lama dibuli demikian, akhirnya diadukan kepada gurunya. Wahai guruku, bolehkah tolong nasihatkan mereka? Jika mereka ingin membuliku, janganlah secara beramai-ramai. Aku tidak dapat lawan mereka. Datanglah dua-dua. Kalau datang dua-dua, aku akan lawan mereka. Betapa kuatnya Imam Said Nursi, hasil tarbiyah buli tersebut menjadikan dia seorang yang juga kuat secara fizikalnya. Maka apabila dewasa, berlaku peperangan bagaimana Rusia menjajah Turki. Kita tahu ya zaman tu Rusia, Perancis, Itali, British, mereka bekerjasama mengeroyok, saya katakan, mengeroyok Turki kerana nak jatuhkan Islam daripada pusatnya itu. Di mana kita tahu Istanbul pada waktu itu, Konstantinopel adalah ibu negara Khilafah Islamiyah yang menguasai 1/3 dunia. Jadi, ketika itulah Imam Said Nursi memimpin 4,000 bala tentera, satu batalion tentera menjadi komander. Menunjukkan beliau bukan semata-mata seorang ilmuwan yang baca buku, tulis buku je. Tetapi juga seorang pemimpin perang dan hebat, mempunyai kemahiran. Sehingga beliau ditawan di Rusia selama 2 tahun dan dapat melepaskan diri juga dengan cara yang agak unik. Masya Allah, dengan bantuan Allah, bagaimana nak lepaskan diri daripada kem tahanan dan tentera itu tidak mudah. Tetapi dengan izin Allah beliau dapat dan berjalan kaki sehinggalah daripada Serbia, Rusia sehingga sampai ke Istanbul. Jadi apabila berada di Istanbul lah Khalifah Rashid telah meminta beliau untuk membaca kitab waktu itu ya sebelum jatuhnya khilafah ya, membaca kitab-kitab di dalam Darul Hikmah, iaitu perpustakaan terbesar di Turki, agar beliau dapat menguasai pelbagai bidang disiplin ilmu termasuk sains, teknologi, geografi dan lain sebagainya, astronomi, dan beliau menguasai dengan sangat cepat perempuan. Jadi dia baca semua kitab yang ada dalam library itu, ada puluh ribu kitab termasuk daripada kitab-kitab dari Eropah, dan dia menguasai ilmu-ilmu tersebut. Tetapi apabila beliau nak mendirikan Madrasatul Zahra, iaitu sekolah yang mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat serentak supaya lahir generasi-generasi hebat seperti zaman kegemilangan Islam, jatuhlah khalifah. Apabila jatuh khalifah, naik pemimpin sekular, beliau ditawarkan oleh pemimpin sekular, iaitu Kamal Atatürk sendiri, untuk menjadi ulama kerajaan. Jadi ulama kerajaan dengan maksud menghalalkan apa yang diharamkan oleh agama, menuruti segala kehendak kerajaan dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang berpengaruh supaya umat Islam ikut. Tentulah Imam Said Nursi tidak akan menjual agamanya. Beliau menolak tawaran tersebut. Maka bermulalah perjalanan hidupnya, iaitu keadaan Risalah Nur ini dituliskan. Kita tengok ya. Kerana beliau tolak jawatan tersebut, tolak gaji yang sangat besar, disediakan mesin yang sangat besar. Bani Uzaman telah menghadapi tuduhan menentang dasar kerajaan. Padahal beliau tak tentang pun. Kan? Beliau hanya membawa Al-Quran dan tadabburnya untuk diketengahkan ke dalam masyarakat yang semakin jauh daripada Al-Quran. Kemudian beliau terpaksa turun naik mahkamah untuk membela diri dan juga Risalah An-Nur. Dihukum penjara berkali-kali, belas-belas kali. Diracun berkali-kali. Dianiaya dan dizalimi. Katanya sampai 18 kali diracun. Tetapi dengan izin Allah, tidak ada yang membunuh beliau dengan racun tersebut. Tidak ada yang berjaya. Bahkan ada racun yang telah dicuba ke atas seekor gajah dan gajah tersebut mati. Tetapi diberikan kepada Imam Said Nursi, racun tersebut tidak mematikannya. Ada racun yang dimasukkan ke dalam makanan. Imam Said Nursi tak makan. Dia tulis Risalah An-Nur.
tiba-tiba dia tengok ada tikus datang makan makanan dia, tikus itu mati. Bayangkanlah perempuan, ya, bagaimana Allah menjaga beliau dan keadaan Risalah Nur itu dituliskan, keadaan spiritual beliau, fizikal beliau. Beliau kembali sebagai seorang tokoh yang mempertahankan negara. Tetapi hanya kerana beliau mempertahankan Islam, tidak mahu menjual agamanya kerana dunia, beliau diperlakukan sedemikian rupa sehingga dibuang daerah dari bandar ke bandar. Jadi walaupun ditawar jawatan, gaji lumayan tu supaya dia berhenti tulis Risalah Nur. Kenapa? Sebab mereka melihat penulisan Risalah Nur ini memberi kesan yang besar kepada umat Islam sehingga umat Islam tidak mahu mengikuti sistem sekular. Orang yang membaca Risalah Nur ini akan mempunyai iman yang kuat, bertahan dengan akidahnya. Maka kerana itulah mereka bimbang jika Risalah Nur ini dibiarkan tersebar, maka Islam akan cepat kembali. Maka mereka pun berusaha habis-habisan untuk memusnahkan Risalah Nur. Antaranya kisah yang saya dengar sendiri daripada salah seorang generasi yang melalui zaman kepayahan itu, ketika beliau datang ke Malaysia, tulisan itu terpaksa disembunyikan di dalam tong beras. Kerana polis yang datang, dia akan cek semua, bahkan tong beras itu pun dicucuk-cucuk dengan senapang mereka untuk memastikan tidak ada Risalah Nur yang disembunyikan. Begitu takutnya mereka dengar Risalah Nur, perempuan, tetapi ketakutan mereka itu berasas. Perempuan tengok pada hari ini masih banyak lagi mahat tahfiz di Al-Quran di Turki. Kan? Kita tengok negara Islam yang paling lantang menentang dan menyuarakan bangkangan mereka terhadap Israel adalah Turki. Negara Islam yang mengulurkan tangan menolong orang-orang yang teraniaya daripada negara-negara Afrika juga adalah Turki, perempuan. Kan? Dan negara yang sekarang ini menjaga keamanan di sempadan Syria yang dikuasai oleh, kita tahulah siapa yang kuasai, ya, yang berada di sempadan Syria itu, yang menjadi pengganas-pengganas itu, siapa sekarang yang kawal keganasan mereka agar tidak berleluasa? Juga Turki. Alangkah hairannya bagaimana negara yang begitu sekular boleh jadi begini kuatnya melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan dengan agama Islam walaupun tidak dengan dana yang besar. Maka itu adalah hasil daripada tarbiyah yang mereka perolehi daripada Risalah An-Nur. Jadi rasanya itulah yang saya boleh sampaikan dahulu sedikit sebanyak tentang Imam Said Nursi. Banyak lagi kalau nak ceritanya. Sehari tak habis ceritanya, Ustazah. Betul, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita dah dapat sebut sedikit siapa dia Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi ni, yang hari ini sebenarnya fokus kita, ya. Doktor, hari ini mungkin doktor nak boleh bagi perkongsian daripada tulisan Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi yang kita dah kenal tadi. Lepas tu apa dia hebatnya Risalah An-Nur tadi, kan. Kita sebenarnya nak kongsi satu risalah yang kecil saja. Betul tak, doktor? Risalah yang kecil, iaitu nama dia Pedoman buat wanita akhir zaman. Jadi memang sangat sesuai lah dengan kita hari ini yang merupakan wanita akhir zaman. Ya, dipersilakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Hamidah. Jadi tajuk hari ini berkaitan dengan pedoman untuk para wanita, risalah pedoman wanita khusus untuk wanita-wanita akhir zaman. Jadi kita tahu ada banyak buku tentang wanita di luar sana, tetapi ada juga buku-buku yang memberikan teori-teori praktikal-praktikal amali kepada wanita di akhir zaman. Yang menariknya tentang risalah pedoman wanita daripada Risalah An-Nur ini ialah pedoman yang dibekalkan adalah berkait dengan apa yang ada di dalam jiwa. Jadi kita akan didedahkan dahulu tentang fitrah diri kita ini daripada sudut kejiwaannya bagaimana, dari sudut akalnya bagaimana, supaya kelak kita boleh gunakan panduan yang diberikan ini dengan penuh kefahaman dan kesedaran. Kadang-kadang kalau kita tak sedar, tak faham jiwa kita, ya, secara teori dia, kita akan mendengar tips-tips sahaja dan kita cuba ikut tips-tips tersebut. Dia akan memberikan kita suatu kenikmatan kerana kita mentaati perintah agama. Tetapi dalam masa-masa diuji, kita akan merasa tercabar, perempuan. Apalagi zaman yang penuh ujian sekarang ni, kan. Kita akan rasa tergugat kesabaran kita, terganggu minda dan fikiran kita. Jadi saya melihat bahawa pendekatan yang dibawa oleh Imam Said Nursi ini, kerana komprehensifnya tadabbur itu, dia tujukan ke akal dan hati kita. Jadi pedoman yang diberi ini, kita perlu alertkan akal kita dan kita bukakan hati kita juga. Dia perlu integrasi bersama-sama. Barulah kelak kita dapat menikmati, kita dapat faham, kemudian kita dapat hayati, kemudian kita dapat nikmati dan kita jadikan dia sebagai panduan hidup kita.
Dan apabila kita diuji dengan ujian-ujian yang berat, ada ketikanya kita rasa macam nak burn out ke, kita dah rasa macam nak tumbang ke, letih sangat, exhausted. Kalau kita boleh tenangkan fikiran kita, kita kembali ingat semula apa yang kita dah belajar daripada risalah pedoman wanita, insya-Allah dia akan memberikan kita antibiotik. Dia akan memberikan kita vitamin dan suplemen tambahan ke dalam rohani kita. Maknanya setiap kali burn out tu kita dah ada ubat daripada Quran tersedia dalam diri kita. Ibaratnya kita dah macam kita simpan ubat dalam peti ais, anytime sakit kita ambil kan. Maka insya-Allah dengan pedoman wanita risalah ini, kalau kita faham betul-betul, kita simpan dalam akal kita, dalam hati kita, masa-masa kita memerlukannya, kita cuma perlu ambil balik. Kita cuma perlu refresh semula. Dan insya-Allah bila kita refresh semula, kita akan dapatkan penawar tersebut. Jadi maknanya rawatan itu datangnya daripada mana? Daripada Al-Quran, kan? Sebab panduan yang dibawa ni sebenarnya adalah semuanya daripada Al-Quran Al-Karim dengan pendekatan psikologi dan juga mental. Okey. Jadi saya terus ke Ustazah, prinsip asas ya. Ya, terus kepada prinsip asas yang mana kita sebenarnya doktor, kita nak tahulah bagaimana Syekh pada zaman saya sendiri cerita kita ni para wanita ada kelebihan-kelebihan. Ada sesuatu yang Allah bagi kan, yang merupakan mungkin macam tadi doktor katalah, dialah sebenarnya antibody kita. Di mana bila kita tahu antibody kita tu, kita akan sentiasa bersemangat sebagai para wanita walaupun punya banyak tanggungjawab, punya banyak ujian-ujian, dilema-dilema, yang boleh kita teruskan misi dan visi kita sebagai pendidik pada institusi keluarga kita dan meneruskan dakwah membela agama Rasulullah SAW ini. Mari persilakan doktor. Terima kasih banyak Ustazah Hamidah. Itu apa yang Ustazah Hamidah nyatakan tu sebenarnya penerangan dah tu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itulah sebenarnya penawar yang kita cari daripada risalah ini. Dengan cara kenali dulu diri kita, fitrah kita tadi. Ada prinsip asas bagi wanita untuk mempersiapkan diri dalam dakwah dan pembinaan keluarga Muslim. Jadi saya yakin semua kita ni memang terlibat dengan dakwah. Kalau tidak secara formal, secara informalnya pun kita juga terlibat dalam penyampaian nasihat-nasihat, kan? Penyampaian perkara-perkara yang baik di kalangan kaum keluarga, anak murid, jiran-jiran kita dan sebagainya. Jadi ada persediaan dalam hati kita. Kalau tidak ada masa kita akan rasa letih berdakwah, tapi kita tidak ada antibody tersebut ketika keletihan berlaku, maka akan berlaku rasa-rasa lain. Datang singgah perasaan-perasaan lain seperti rasa reluctant, rasa burnout yang saya sebutkan tadi, rasa anxiety contohnya kan. Jadi exhausted, dan ini semua adalah rasa-rasa yang muncul apabila kita sedang diuji. Jadi tu kita nak faham tu apa dia prinsip asas yang kita perlu bina dalam diri kita untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk dakwah. Jadi dia diambil daripada buku pedoman untuk para wanita, yang mana buku ini juga sudah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan saya juga dimaklumkan Ustazah Hamidah juga sudah pernah membentangkannya. Yang ini yang terjemahan Khairat. Ini yang saya gunakan sebab terjemahan tak apa-apa nampak tu. Okey. Boleh nampak. Sebenarnya saya pernah mengajar satu kitab nama Risalah An-Nur juga untuk panduan wanita. Ingat tak sahabat-sahabat sekalian daripada di Daruszik, bawa Zooming Daruszik dulu pada tahun 2020. Tapi bila saya rujuk balik pada Dr. Raudah kata itu bukan yang bawah Khairat. Maksud Khairat ni adalah, doktor tolong terangkan doktor. Ya. Mereka adalah organisasi yang telah pun dituliskan dalam kitab Risalah An-Nur yang merah tadi, yang banyak tu. Syekh Said Nursi sebenarnya sudah pun melantik pengganti beliau adalah Ustaz Husraf Afandi. Jadi disebut nama Husraf Afandi ini dalam Risalah An-Nur. Husraf Afandi lah yang membawa manhaj Risalah An-Nur mengikut asas benar Imam Badi Uzaman Said Nursi, mengikut metodologi yang sebenar. Kemudian dengan setelah wafatnya Imam Said Nursi dan pemerintahan sekular kembali mengambil alih melalui rampasan kuasa di Turki, Syekh Said Husraf Afandi ini ditekan dan mereka telah pun menghalang murid-murid daripada berjumpa dengan beliau di tempat beliau mengajar. Jadi mereka tak dapat nak zalimi
Husraf Effendi. Kerana Husraf Effendi juga merupakan anak Gabenor di Turki, maknanya daripada keluarga-keluarga terhormat. Tapi mereka tekan murid-murid yang nak belajar risalah nur daripada beliau. Mereka kepung, mereka tumbuk, belasah fizikali supaya mereka tidak datang ke kelas-kelas beliau untuk menekan gerakan ini. Sebab itu gerakan ini tidak dapat disebarkan dengan meluas pada waktu itu kerana tekanan yang mereka alami menyedari bahawa Khairat inilah yang membawa manhaj Risalah Nur mengikut acuan sebenar. Dan mereka tahu kalau Risalah Nur dibawa ikut acuan sebenar, kesannya besar. Justru pecahlah grup apa tu kepada banyak lagi jemaah-jemaah lain. Tetapi apabila kita tengok bahawa pendekatan yang dibawa Khairat ini sangat saya katakan sebagai konkret lah, sebab saya sendiri sudah pun terlibat dengan penyelidikan tentang Risalah Nur di bawah beberapa grant. Juga beberapa student sudah pun graduasi dengan sijil master dalam Risalah Nur juga di bawah seliaan saya. Jadi Alhamdulillah kita lihat ilmu yang mereka perolehi mengikut metodologi Khairat ini sangat solid ya perempuan, sangat solid. Saya tidak menafikan peranan kumpulan-kumpulan lain. Namun kalau untuk mendapatkan terjemah yang paling hampir dengan penulisan asal dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Turki ini, memang kita rujuk pada penerbitan Khairat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan itu lebih mudah ilmu itu sampai ke hati kita. Jadi menjawab persoalan tadi, perbualan dengan golongan wanita beriman yang menjadi saudaraku di akhirat. Ketika Imam Said Nursi sedang sangat sakit perempuan, sangat sakit dan tidak banyak bercakap, tidak banyak mengajar kerana keadaan uzur dirinya itu. Kita tahu Imam Said Nursi ni meninggal umur 80. Masya Allah panjang umurnya. Masya Allah. Sedangkan orang yang racun beliau, orang yang penjarakan beliau, orang yang menzalimi beliau hidup hanya tak sampai pun 50 tahun. Dan kematiannya dalam keadaan sangat menyeksakan. Kita semua tahu. Itulah dia Allah nak panjangkan usia insan-insan yang dipilihnya ni kan. Jadi ketika dalam keadaan dah sangat uzur dan sakit itu, golongan wanita minta kelas juga daripada beliau. Sebab sebelum-sebelum ni beliau dah buat kelas juga untuk golongan pemuda, risalah pedoman untuk pemuda. Sangat bermanfaat untuk muda-mudi kita. Saya pun dah buat di UAE. Saya jemput ustaz dari Turki, bagi satu slot, malam tu 80 orang hadir. Memang best dia orang kata, soalan banyak. Sebab mereka pun tak terfikir perkara-perkara tu. Sebab tu saya kata tadi bila kita nak baca yang ini, buka akal dan hati. Sebab kadang-kadang benda yang disebutkan ni kita tak terfikir dan kita tak biasa dengar. Tetapi rupanya itulah diri kita, itulah fitrah kita. Jadi insya-Allah saya anjurkan kita bacalah daripada terjemahan Khairat, penerbitan Khairat. Boleh didapati secara online. Kalau nak link ni pun saya boleh sharekan juga dengan, saya dah share dengan Zami dah. Kalau nak beli secara online. Nanti saya akan ambil semula, saya scroll balik apa yang doktor bagi untuk saya bawa masuk dalam saya punya group Zoom ni. Kalau nak beli yang tu lah, sebab dia bertepatan dengan penterjemahan Khairat tu kan tadi, yang hampir dengan penulisan sebenar tadi tu kan. Ya, betul. Bahkan sudah ada yang diedarkan secara percuma secara online. Boleh buka je website, boleh tengok mana-mana yang kita nak baca. Ada di website. Nanti saya boleh sharekan di ujung ni. Jadi pada diri kita ni, dalam keadaan sakit Imam Said Nursi itu, Imam Said Nursi ambil juga sedikit kesempatan memberikan pesanan-pesanan saya tengok paling basic lah untuk kita wanita di akhir zaman. Pertama, kita kenal rupa-rupanya diri kita ni ada syafaqah. Syafaqah ni adalah asas kekuatan naluri kewanitaan yang disebut sebagai pahlawan kasih sayang. Pahlawan ni bahasa Parsian, dari bahasa Turki pun pahliwan, ya, pahliwan. Sekejap ya. Ada online. Jadi pahliwan pahliwan. Pahliwan. Jadi dia jadi bahasa Melayu lah, pahlawan Kenapa kita pahlawan? Kerana sebenarnya kekuatan kasih sayang syafaqah ni maksudnya kasih sayang tulus ikhlas pengorbanan. Bila kita sayang ni, kita sayang tulus ikhlas, dan dengan sayang tulus ikhlas kita ni kita sanggup berkorban, bahkan sampai ke nyawa kita pun kita berkorban. Cuba tengok buktinya apa kalaulah anak kita dalam keadaan bahaya. Kita memanglah tak ada gempa bumi ke bom meletup ke, tak ada. Tapi kalau kita tengok negara-negara yang macam tu, mereka lindungi siapa dulu? Diri dia ke anak dia? Kan? Seorang wanita dia akan lindungi anak dia dulu. Kalau dia boleh gendong, dia tutup anak dia. Kalau ada gempa bumi ke runtuh bangunan ke, boleh tengok
anak dia selamat, dia tak selamat. Sebab dia korbankan diri dia supaya anak dia itu dilindungi. Itulah dia kekuatan syafaqah wanita. Contoh lain nak tengok ialah haiwan. Kalau tengok ibu ayam jaga anak dia habis-habisan. Walaupun yang datang tu seekor serigala. Bayangkanlah serigala, harimau, singa nak lawan dengan ibu ayam. Memang tak kufu langsung. Kan? Tetapi adakah ibu ayam tu akan surrender dan ditinggalkan anak-anak dia? Alamak, anak-anak, ini singa lah, saya tak boleh lawan. Tak, mak tak larat lah, matilah mak. Larilah mak tu terkedek-kedek tinggalkan anaknya. Tak kan? Tak Tidak berlaku. pernah. Sama sekali tak pernah. Walaupun manusia yang besar macam kita ni pun dia nak lawan juga. Kalau dia nampak kita nak ganggu anak dia. Sebenarnya sifat ini ada pada diri manusia. Perhatikan bagaimana kita berkorban untuk anak kita. Cuba saya tanyalah, ada tak orang yang demam sikit, lepas tu dah tak buat kerja rumah lah. Dia biar je ada anak dia urus diri sendiri, pergi sekolah sendiri kan. Sebab dia demam sikit aja. Tak, tidak ada. Kita selagi boleh bangun, boleh jalan, kita akan all out untuk anak-anak kita sebab kita sayang mereka. Itulah syafaqah seorang wanita. Dan ada beza syafaqah wanita dengan syafaqah lelaki ni. Lelaki sayang tak? Sayang. Tetapi rupanya kata Imam Zaid Nursi dan Imam betul lah ni daripada pemahaman beliau pada Al-Quran. Betul lah. Orang lelaki, kalau dia sayang, dia harapkan balasan. Ada orang lelaki ke? Mungkin ada insyaAllah. Okey, contoh balasan yang diharapkan tu apa? Contohnya dia sayang isteri dia, tapi dia nak isteri dia serve dia. Betul? Kan? Upah. Apa? Kemudian dia sayang kerja dia, tapi sebab dia dapat gaji. Nampak? Dan apabila dicabar nyawanya, maka di situ tidak sama syafaqah seorang ayah pada anaknya dengan syafaqah seorang ibu kepada anaknya. Cuba tengok masa viral gambar ayah yang di Palestin tu dia nak jaga anak dia daripada kena tembak oleh Israel dan akhirnya anaknya kena tembak. Ingat tak poster yang sangat viral tu? Ayahnya sembunyi belakang tong, ayahnya di depan, anaknya di belakang. Masih ingat tak gambar tu? Ada. Ada kan? Cuba tengok beza kalau itu seorang ibu. Kalau dia seorang ibu, agaknya anaknya di mana? Di belakang dia ke di depan dia? Ditutup dengan tong tu. Mesti dia yang sanggup ditembak Ya. Kalau dia kita seorang boleh tengok waktu malam lah. Waktu malam kalau anak tu menangis, mesti ibu yang bangun. Ayah sedap tidur. Jadi Maknanya kadang-kadang ibu tu cuba nak buat pekak ke sekejap. Tapi akhirnya dia yang tak tahan juga. Dia juga yang bangun juga. Kalau lah nak tunggu kan. Selalunya begitu. Kerana apa dia datang pada syafaqah itu tadi. Melainkan ibu tu ada keuzuran-keuzuran dia. Contoh atas faktor kesihatan yang agak parah ke kan. Mungkin ayahnya yang bangun. Dan itu memang jarang walaupun ada. Jadi inilah dia kekuatan kasih sayang seorang ibu. Jadi jaga syafaqah ni. Sebab tu kita boleh all out. Tapi boleh juga burn out. Bila dia burn out. Itu yang kita nak faham. Sebab tu kita kenali diri kita. Sampai takat mana kita sebenarnya ikhlas dalam syafaqah kita. Di mana kita direct syafaqah kita ni. Sebab dia jadi kekuatan pada kita. Dia ibaratnya sejenis suplemen pada kita. Dia multivitamin kepada kita. Syafaqah ni multivitamin. Tapi kita nak faham juga macam mana multivitamin ini function dengan baik pada diri kita. Apa sebenarnya elemen dalam diri kita supaya multivitamin ini tidak ditolak oleh badan, bahkan dia berfungsi dengan baik untuk badan. Syafaqah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa tetapi berpaksikan agama. Sebab syafaqah yang tidak berpaksikan agama boleh membawa kita kepada pengorbanan yang salah. Yang akhirnya pengorbanan itu meletihkan kita, bahkan merugikan kita, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Ataupun ada kala syafaqah itu kelihatan menguntungkan kita di dunia. Contoh, kita didik anak kita supaya jadi pandai. Tapi kita targetkan supaya nanti dia jadi doktor. Kemudian doktor pakar. Kemudian nanti duitnya banyak, gajinya banyak, boleh beli rumah besar, kereta besar. Mungkin anak itu akan berjaya menjadi doktor ke doktor pakar dengan duit yang sangat banyak. Apalagi pakar di hospital swasta memang kaya, rumah boleh sampai 5 tingkat. Betul, tercapai. Tetapi jika anak itu tidak dikenalkan dengan agama, tidak dikenalkan dengan Al-Quran, tidak dikenalkan dengan akidah, dia lalai melakukan solat contohnya, tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang yang beriman contohnya. Akhirnya apabila dia mati, dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ungkit balik peranan kita sebagai ibunya. Disebut di hadapan Allah, ya Allah, ibu saya tidak pernah mengajarkanku untuk melaksanakan solat.
Dia hanya menyuruhku untuk berjaya dalam pengajianku agar memperolehi kerjaya yang besar dan hebat. Aku sudah berjaya, ya Allah. Masa tu bayangkanlah apa perasaan kita di akhirat di hadapan Allah. Dan bukan kita yang ada di sini, tetapi kita lihat ramai yang di luar sana yang menggunakan syafaqah untuk jalan ini. Dan dia pesan anak dia nanti jadi cikgu, jadi pengetua ya. Contohlah kan. Bagus jadi pengetua ni, pengorbanan yang besar. Tetapi niatnya apa? Kan? Kemudian ataupun kita pesan nanti jadi politician ya, jadi pasha, pembesar. Ni kalau dalam bahasa Risalah Nur, pasha, pembesar-pembesar di Turki kan. Kita Pasha. pesan-pesan dunia, pesan kejayaan dunia. Adakah dipesan kejayaan akhirat? Kita pesan tu kerana syafaqah kita pada mereka. Kita sayang mereka, kita nak mereka berjaya. Tetapi yang lebih penting ialah syafaqah yang berpaksi di atas agama Allah. Jangan kita tersilap langkah ketika mendidik menggunakan syafaqah itu tadi. Maka sedihlah seorang ibu jika di akhirat mendapati bahawa kerana syafaqah dia pada anak dia tadi yang tidak berpaksikan pada agama malah menjadi sebab untuk dia tersungkur di pintu syurga. Jadi kita masukkan dalam anak kita sebenarnya semua yang dia buat ini adalah untuk akhirat. Jadilah doktor untuk beribadah, berkhidmat kepada umat, merawat orang-orang yang sakit, bukan mencari kekayaan. Tetapi jika kaya itu adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kan? Dan kita berusaha untuk rajin bekerja, bukan mengejar pangkat. Tetapi jika pangkat itu datang, maka itu adalah nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi kita akan pastikan anak kita ni cemerlang, tetapi cemerlang dia tu jelas bermatlamatkan akhirat, bukan matlamat dunia. Okey? Itulah dia syafaqah. Kemudian, yang kedua, kenal pasti serangan kepada unit keluarga. Yang ini ya, mungkin Ustazah Hamidah dah banyak bentangkan sebelum ni dalam pedoman wanita. Sebab kita di akhir zaman, serangan tu adalah berstruktur ke arah institusi keluarga. Jadi, mereka rancang macam mana nak rosakkan seorang ayah, seorang suami, nak rosakkan seorang isteri dan seorang ibu. Macam mana cara nak rosakkan anak-anak muda, anak kanak-kanak macam mana. Tengok kalau tengok Netflix tu, ya Allah, tengok cerita-cerita dia. Mana dia yang membawa kepada pemantapan akidah. Bukan saja jauh sekali nak harapkan kepada pemantapan akidah. Bahkan cerita-cerita yang merosakkan akidah menuju ke arah atheism itu sangat banyak. Cerita yang bawa puji angkat agungkan Dajjal pun ada. Iaitu cerita Avatar, nyata-nyata buta sebelah mata. Kan? Nyata-nyata mempunyai irhasat, kelebihan-kelebihan luar biasa yang menjadi ujian yang Allah dah sebut dah itu adalah irhasat, ditunjukkan dalam cerita Avatar, ada dalam Netflix dengan pelbagai episodnya. Jadi banyak cerita-cerita begini adalah serangan dalam institusi keluarga. Justru Risalah Nur membekalkan bagaimana supaya kita membina mahabbah perkahwinan. Itu daripada kahwin tu lagi, belum cerita anak lagi ni. Perlulah di atas prinsip syafaqah dan keluhuran budi. Macam mana lelaki itu perlu ada syafaqah dia walaupun ada dengan harapan, dengan balasan, tapi dia kena directkan harapan balasan dia untuk akhirat. Dia nakkan isteri serve dia dalam masa yang sama, itu dengan niat ibadah agar dia menjaga iman dia daripada gangguan-gangguan wanita di luar sana. Maka dia istiqamah dengan isteri yang sedia ada, contoh kan. Kemudian itulah, dan juga keluhuran budi, kesetiaan, kejujuran antara suami isteri dan juga ahli keluarga. Prinsip modeling dalam akhlak suami dan isteri mengikut syariat. Kita akan tunjukkan juga bagaimana isteri jadi contoh pada suami, suami jadi contoh pada isteri. Kalau ada yang tidak baik, maka kita buang yang tidak baik itu, kita cuba juga tunjukkan yang baik kepada pasangan kita. Memang kita tak boleh ubah manusia. Banyak orang suka tanya soalan macam mana ni, suami saya begini, suami saya begitu, isteri pun tanya juga, suami pun tanya juga, isteri saya begini, isteri saya begitu. Kita tak boleh nak ubah manusia, tetapi modeling itu ada. Kan, we show them the model, kita berikan contoh. Itu yang dibawa oleh Risalah An-Nur, satu kaedah yang secara psikologinya juga lebih harmoni sebab kita tak impose orang, kita tak enforce orang. Kita tak paksa dia, tetapi dia naturally mengikut kebaikan. Dan yang ketiga, ada satu kaedah penting juga ni, penting juga ya, kena pegang betul-betul dalam hidup kita, bahawa segala keseronokan dan kelazatan yang ada dalam kehidupan kita ni, tak kisah itu keseronokan berkaitan dengan rohani ataupun materi, tetapi pastikanlah bahawa keseronokan dan kelazatan ini adalah dalam syariat. Sebab jika ianya
di luar syariat, contohnya haram ke, syubhat ke, ataupun sebenarnya tak dibenarkan pun oleh agama, maka ia akan membawa kepada kesakitan. Walaupun zahirnya kita nampak dia macam seronok dan lazat. Tetapi jika dia memang dah disebutkan sebagai haram, dia tetap akan membawa kesakitan dan juga membawa kepada kesengsaraan. Dalam dunia ni kita akan nampak impak negatifnya, apatah lagi di akhirat kelak akan kelihatanlah impak negatif tersebut. Inilah yang saya huraikan dengan panjang lebar tadi mengenai syafaqah wanita sebagai pahlawan kasih sayang. Contoh ni tanah runtuh kan, seorang ibu tu dia peluk anak dia elok-elok kuat-kuat supaya anak dia tu selamat daripada tanah runtuh. Walaupun ia mengorbankan dirinya sendiri. Begitu tulus ikhlasnya kita, sanggup kita memang korbankan diri kita biar sakit. Sampai sakit belakang lah, sakit lutut lah, sakit sendi, sakit saraf, semua sakit ni. Tapi kita tetap tak tinggalkan pun tanggungjawab kita, kasih sayang kita pada mereka, jaga mereka. Kerana apa? Kerana unsur pahlawan itu tadi. Sebab dan kita juga memaknakan pengorbanan tanpa mengharapkan balasan. Ada tak orang bayar kita buat kerja rumah ni? Ada tak orang bayar kita memberikan susu pada anak kita? Walaupun dalam fiqah kata, apabila kita nak susukan anak, kita bayar upah kepada ibu susu. Tapi bila kita yang susukan anak, ada tak kita minta upah? Tak ada pun. Sebab kita memang rela berkorban atas fitrah syafaqah itu tadi. Dan ia menghasilkan keikhlasan yang hakiki. Jadi kita ni, kita tahu kita susah nak ikhlas, tapi bila kita main dengan syafaqah kita perempuan, insya-Allah kita semua boleh ikhlas. Sebab tu kita nak faham syafaqah tu. Supaya kita boleh mencapai keikhlasan hakiki tu. Sebab Maknanya, kita semua tahu. doktor, maknanya antibody syafaqah tu mesti kita tinggikan supaya ikhlas tu datang, doktor? Betul, betul. Sangat tepat sekali. Dan kita kena nak kenal pasti di mana kita boleh besarkan syafaqah kita ni supaya boleh mengundang keikhlasan-keikhlasan ni. Sebab manusia bila dah sampai ke tahap ikhlas, memang hidup dia nikmat. Betul tak? Orang kalau ikhlas betul lah, kita dah nampak orang-orang tu, ya Allah, qanaahnya macam perempuan lah. Betapa istiqamahnya, ikhlas ni hadir, tak ada orang bayar duit pun, kan? Tak ada orang bagi sijil pun, tapi kita hadir dengan ikhlas. Macam mana kita boleh dapat benda ni? Sebab syafaqah tu tadi, sayangnya kita pada ilmu tu tadi, kan? Kemudian, ibu itu adalah muallim pertama. Dalam keadaan kita sedar, kita ni mempunyai syafaqah yang besar, kita kena sedar juga sebenarnya, ibu tu adalah guru pertama. Dan disebut sebagai madrasatun ummi. Bukan sekolah sebenarnya, tapi ibu. Jadi dari sudut ahlaknya, rohaninya, anak itu mendapat banyak input daripada ibunya. Maka mulakanlah di rumah. Apa saja yang kita pesan, walaupun masa kanak-kanak nampak macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi cuba tengok bila dah masuk asrama, dia dah mula ingat sikit-sikit. Kan? Jadi makin banyak kita pesan, makin banyak dia akan recall balik ketika dia berjauhan dengan kita. Tapi kalau tidak ada benda yang kita pesan hanya supaya belajar betul-betul bagi dapat elok pun, itu pun Alhamdulillah kalau pesan. Dan nampak zaman sekarang ni terutama di ibu-ibu kota yang besar-besar macam KL ni, kadang-kadang benda tu pun tak pernah pesan. Jadi anak pun pergi sekolah tu macam kosong je jiwa dia. Akal dia kosong, jiwa dia kosong, maka yang isi dia siapa? Kawan-kawan di sekolah. Jadilah gejala-gejala yang kita tengok sekarang. Dan yang madrasah sebenar tu sebenarnya ibu. Maka ambillah peluang ini. Dan Imam Said Nursi sebut bahawa setelah 80 tahun kehidupan, berjumpa dengan 80,000 guru, banyak gurunya. Kan kitab-kitab habis yang dia baca semua, yang dia hafal semua tu guru dia lah tu kan. Dia kata, aku dapati bahawa ibuku adalah madrasah yang pertama dalam hatiku. Dialah yang telah menanamkan benih ilmu ke dalam jiwaku yang aku kenang sehingga sepanjang hayatku. Masya Allah. Betul tu. Jadi ambillah kesempatan ni. Ingat lepas ni kita sentiasa pesan. Satu hari satu pesan cukup dah. Walaupun kadang-kadang macam beletir panjang, biarkan aja. Beletir ada isi, itu semua adalah pesanan daripada Madrasatul Ummu. Dan dia akan ingat insyaAllah. Terutama Kemudian, Dr. Radha, ya. nak kongsi sikit, anak-anak remaja lah. Mereka memang tak suka lah sebenarnya dipesan banyak-banyak. Lepas tu mereka akan sangka macam ibu tu curiga ataupun macam suuzon pada mereka kan. Tapi macam mana kita mesti guna juga syafaqah ni ya doktor? Betul. Okey, itu dalam cases yang biasanya ibu tu tak bercakap dari kecil sebenarnya. Jadi kalau ibu tu dah biasakan dari kecil, semasa mereka masih bersih lagi tu kita dah install benda-benda ni. Walaupun nampak macam tak valid, kita kata kat dia, contohnya kita bagi nasihat perkara yang memang dia dah baik dah masa kecil tu. Jangan bohong ya nak, kita hidup kena jujur. Dia memang jujur dah masa kecil, betul kan? Dia memang jujur. So seakan-akan yang kita cakap tu tak valid. Tetapi benda tu valid bila dah remaja nanti.
Apabila dia selalu dengar daripada zaman kanak-kanak, bila dia dah remaja, kita ulang benda tu, dia tahu benda tu adalah dia adalah satu rutin. Dia tahu bahawa itu adalah perkara yang memang kita sebut-sebut, yang tidak ada kaitan pun masalah percaya atau tidak percaya. Tapi dia tahu bahawa itu adalah kebiasaan kita sebagai madrasah dia. Bahkan ketika dia remaja, dia sedar ibunya sangat concern pada dia daripada kecil. Ibunya selalu bagi nasihat daripada dia kecil. Ketika dia ada krisis ketika remaja, dia nampak, saya boleh tanya ibu saya. Sebab dari dulu ibu saya ni suka bagi konten-konten pada saya. Ketika saya tak anggap penting pun, ibu tu dah bagi konten. Sekarang masa remaja banyak cabaran, masa ni saya rasa saya kena refer balik pada ibu saya. Dan itu akan terjadi insya-Allah. Apabila kita mula pada kanak-kanak. Yang jadi, kenapa yang Ustazah Hamidah sebutkan tadi, betul juga. Sebab kanak-kanak kita tak pernah sebut, tiba-tiba masa remaja kita mula nak cek-cek dia pula. Kan? Nak ke mana tu? Siapa kawan tu? Dia akan rasa kita tak percaya dia. Maka dia rasa jauh hati. Ada krisis kepercayaan dalam diri dia kerana dia dalam usia tersebut. Dan dalam keadaan ini, apa yang boleh dibuat? Oleh sebab dia bukan menjadi kebiasaan daripada zaman kanak-kanak, kita hanya masukkan sedikit sahaja supaya kita tidak kontradik dengan fitrah dia pada waktu itu. Fitrahnya sensitif kan dengan leteran, maka kita sebut sikit sahaja. Contoh macam, kemas ya bilik ni nanti sebelum keluar biar comel, bersih, elok. Dah cukup, cukup. Nanti dia keluar dia tak kemas, tak apa. Esok sebut lagi. Tapi ayat yang pendek je. Semalam tak kemas ya bilik. Kemaslah sikit, dia cantik. Apalagi anak dara kan. Maknanya kita boleh ulang benda tu, akhirnya dia kemas. Dalam keadaan dia tak rasa offended kan. Kita, sebab dia boleh rasa sebenarnya syafaqah kita ni ikhlas. Bila kita cakap dengan syafaqah, dengan kasih sayang, akan sampai dengan izin Allah ke hati dia juga dengan kasih sayang. Tapi bila kita sebut dengan kebencian kerana kita melihat bersepah, sepah-sepah ni, apa ni, anak dara tak kemas. Contoh kan. Bukankah lain adanya? Bukankah lain lahirnya pada hati kita dengan rasa geram? Maka tentu kesannya pun akan berbeza. Jadi di sini pun kita guna lagi. Okey, baik. Saya nak cakap dengan syafaqah. Okey? Kan? Kita settingkan siap-siap. Saya nak bercakap dengan syafaqah saya. Saya nak pesan pada anak saya. Begini, begini, begini. Ya, walaupun akan ada penolakan daripada dia. Mungkin. Tapi tak mengapa. Ini adalah tulus ialah daripada saya. Dan kalau saya, style saya sebut sendiri. Sebab saya dah expose ke anak-anak dengan Risalah Nur kan. Jadi saya sebut. Ni Umi cakap ni dengan syafaqah ya. Kalaulah saya rasa agak sukar diterima umur-umur remaja kan. Saya sebut ni Umi sebut dengan syafaqah sebenarnya ya. Syafaqah Umi ni Allah jadi saksi. Kadang-kadang benda tu pun boleh mengusik jiwa mereka. Kan? Jadi kita, tapi kita exposekan dia dengan benda yang sama dengan kita ni. Bukan kita saja. Betul tak? Kan, kalau kita saja terekspos di sini, mereka tak pernah tahu, susahlah kita nak sampaikan ke mereka. Jadi tak ada integrasi tak ada integrasi. Tak ada integrasi sebab dia dah duduk benua lain, kita kat benua lain. Tak sambung, tak connect kan. Okey, kemudian ada satu perintah penting bagi kita para wanita yang ada di sini. Mungkin anak-anak ada yang wanita yang anak-anak dah besar-besar kan, macam ibu Ustazah Hamidah sendiri. Mungkin ada cucu-cucu kita, maka kita masih ada function di sini untuk selamatkan anak cucu kita. Selamatkan mereka dari sudut dunia dan juga akhirat. Dari sudut dunianya macam mana? Pastikan mereka memperoleh didikan yang baik. Nilai hidup yang baik. Nilai hidup tu penting. Values tu penting. Kan? Cara hidup pun sangat-sangat penting. Maknanya doanya macam mana? Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa makan, doa masuk bilik air. Cara hidup tu penting sangat-sangat. Kalau nampak ada cara hidup yang bukan dituntut oleh Islam, mesti dibetulkan dengan segera. Even termasuk cara berpakaian. Yang tu lagilah kena terbiah awal-awal. Tapi kena bagi dia faham. Bukan kita kata tak boleh pakai tu, tak boleh pakai ni. Bukan begitu. Tapi kita bagi tahu baju ini sebenarnya non-syariah compliant. Sebab kita bagi tahu. Sebab dia apa? 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun nampak macam ilmiah sangat, tapi sebenarnya itulah konten. Itulah dia isi kandungan ilmu kehidupan. Kan? Kalau dia tak mau terima pada waktu itu, dia terpaksa buat kerana ada kita, tak apa. Lama-lama dia boleh develop keikhlasan dia sendiri juga, mengikut jalan yang telah diaturkan oleh Allah untuk dia. Function kita, tanggungjawab kita, deliver the content. Kan? Kita provide konten-konten tu pada dia supaya dia clear, dia jelas. Dia bukan buat semata-mata kerana terpaksa, tetapi dia tahu kenapa dia perlu buat itu.
Itu yang kita sebut matlamat hidup. Matlamat hidup ni penting sangat. Sukalah saya pesan pada yang ada di depan saya ni, kalau ada ustazah-ustazah, guru-guru di sekolah ni, penting sangat-sangat. Tolonglah pesan dekat anak-anak murid kita tu. Cita-cita mereka tu bukan jadi bomba, polis, tentera sahaja yang ternampak, termaktub secara fizikal dan materialnya. Tetapi matlamat hidup di sebalik menjadi polis, tentera, bomba itu sangat penting bagi mereka hayati. Mulianya kerja seorang bomba. Bahkan seorang bomba pun boleh syahid. Kita tengok kisah Adam, bagaimana Adam terbunuh ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang pegawai bomba untuk memusnahkan berhala. Tetapi kerana adanya golongan ekstremis, dia terkorban. Bukankah korbannya menjadi seorang syahid? Kan? Melaksanakan tugasnya. Kerana diperintahkan oleh pemimpinnya. Dan bahkan itu sebahagian daripada ibadah sebenarnya. Kalau kita tengok dari perspektif Islam lah. Kan dari sudut perspektif undang-undangnya, dia dah melaksanakan tugas yang disuruh oleh majikannya. Tetapi disuruh ibadahnya besar tu, memusnahkan berhala. Dia mati syahid sebagai seorang bomba. Maka di situ kita masukkan matlamat hidup pada anak kita. Anak-anak kita yang suka nak jadi polis, kita bagi tahu dia bahawa polis ini menjaga keamanan negara supaya umat Islam di negara ini makmur, boleh melaksanakan ibadah dengan sempurna. Bayangkan kalau duduk di Kashmir contohnya, polis tentera lah yang bunuh orang Islam. Polis tentera lah yang halang umat Islam daripada beribadah. Tapi kalau kita bagi anak kita jadi polis dengan niat begini, Allahu Akbar. Betapa mulianya kerja yang mereka laksanakan. Alangkah indahnya jika ketika mereka bertugas ditakdirkan mereka mati syahid. Itu kena dimasukkan dalam anak cucu kita. Sebut berkali-kali dari kecil ni, kita nak mati syahid ya nak. Mati syahid ni bukan nak kena angkat senapang saja. Kita yang mengaji ni pun nak juga syahid. Betul tak? Kita mati dalam keadaan kita ni adalah jemaah pengajian. Saya selalu pesan yang tu. Maknanya kita ni istiqamah setiap minggu ni ada kelas yang kita hadiri. Jemaah pengajian Ustazah Hamidah yang istiqamah hingga akhir hayatnya. Kan lain dengan apabila ada di kalangan jemaah kita yang ditakdirkan Allah pergi meninggalkan dunia ini. Tentu kita semua ni akan mendoakan, betul tak? Kalau saya sampai ke saya kabar Ustazah Hamidah kata ni jemaah kita hari tu hadir Ustazah, dia meninggal sekarang. Mesti saya hadiahkan doa, betul tak? Kita semua akan hadiahkan doa. Sama tak kita yang mengaji ni dengan orang yang tak pernah hadir kelas pengajian, puan-puan? Ini matlamat hidup. Matlamat hidup ni mesti dimasukkan dalam anak-anak kita. Jadi dedahkan mereka pada pengajian-pengajian, kan? Okay. Supaya mereka ini tergolong di kalangan jemaah-jemaah pengajian. Supaya apa? Nak mati syahid. Itu secara duniawinya. Secara ukhrawinya, kita tekankan bahawa setiap perbuatan yang mereka lakukan rutin ini sebenarnya adalah amal soleh. Dan sebenarnya adalah kebajikan. Kebajikan yang mereka buat ni, pergi sekolahnya, pergi kerjanya, kan? Bertani, berkebun contohnya. Semua itu sebenarnya kebajikan. Kalau mereka berkebun, bukan sahaja mencari rezeki. Mereka itu faham bahawa mereka itu sedang berbakti di tanah bumi Allah SWT. Tanah ni rezeki Allah. Benih-benih ni makhluk Allah. Air juga adalah ciptaan Allah. Mereka sedang berbuat kebajikan kepada bumi Allah. Mereka menghijaukan tanah. Mereka menghasilkan oksigen-oksigen yang lebih supaya manusia dapat menghirupnya. Itu semua kebajikan, semua itu pahala. Maka ini peranan ibu. Ibu tu yang nak serta pada anak dia. Contoh anak balik kampung ke, kan, dia kerja sebagai petani. Kita pesan kat dia, teruskan ya nak bertani, bercucuk tanam. Kamu ni buat kebajikan pada muka bumi ni. Pahala ni di sisi Allah. Kita pindahkan pesanan kita tu kepada dia. Sebab nanti daripada dia itu, jika dia niatkan itu sebagai ibadah amal saleh kebajikan, dia akan pindah balik pahala dia tu masuk sikit ke buku amalan kita, perempuan. Masuk dalam kategori ibadah kita, iaitu mendidik anak agar melakukan amal saleh. Kan? Berpesan kepada anak, menasihati anak agar terus istiqamah di jalan Allah. Hanya sekadar menyampaikan saja. Allahu Akbar. Dan nikmatnya, mudahnya kita memperoleh pahala daripada syafaqah kita. Sebab kita nasihat dia tu dengan kasih sayang sebenarnya. Kita nakkan dia bahagia, betul tak? Jadi kita pesan kat dia, jaga kesihatannya nak. Senang kamu nak ibadah, kamu nak kerja. Itu kasih sayang kita sebenarnya. Syafaqah kita tu. Cuma kita manipulasikan. Kita channelkan syafaqah tu supaya dia menjadi elemen yang menyelamatkan ukhrawi anak-anak kita. Sebab apa? Jangan pandang remeh aspek ni, nampak macam cakap je. Tapi sebenarnya amalan kita mendidik anak-anak kita sehingga dia menjadi insan-insan soleh
pasti akan menjadi pemberi syafaat pula kepada kita di akhirat kelak. Time-time kita pun tak balance je ni dosa pahala. Saya lah contohnya. Macam berat je ni dosa je ni. Ya Allah, mana saya nak gagau amal soleh ni perempuan. Banyak tu je lah amal solehnya dengan haid period semua, nifas semua tu. Banyak dah kurang amal solehnya. Maka dapatlah pahala amal ni daripada nasihat kita tadi. Daripada syafaqah kita yang kita nasihatkan anak kita tu, memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Bantulah tolong tingkatkan timbangan amal soleh kita. Jadi kita nak bagi cari siapa ni. Bila kita bandingkan dengan lelaki, kita akan dapati bahawa bagi lelaki dia tidak akan berlaku tanpa balasan. Paling kurang lelaki yang melakukan syafaqah ini selalunya dia akan mengharapkan kehormatan dan kemuliaan. Dan dia buat baik pada keluarga dia, tapi dia mengharapkan keluarga dia menghormati dia sebagai ketua keluarga. Dan dia berbuat baik dalam masyarakat, tetapi dalam masa yang sama dia juga mengharapkan pengiktirafan masyarakat kepada kebaikan yang dia lakukan, kemuliaan yang dia perolehi kerana amal baik yang dia lakukan dan lain sebagainya. Walaupun pada wanita juga ada harapan-harapan itu, tetapi dengan kekuatan syafaqah kita mampu menjadi ikhlas, insya-Allah. Jadi kita bimbang kalau kita tidak perkasakan syafaqah kita di akhirat kelak, tiba-tiba anak-anak akan mendakwa kita ketika dia bertemu dengan Allah. Instead of dia lah tolong kita support jadi syafaat kita masuk syurga, dia pula pergi dakwa kita, na'udzubillah. Dia kata, mengapa ibu saya dan ayah saya tidak menguatkan keimananku dan membinasakan diriku, membiarkan aku terkejar-kejar dengan kejayaan dunia dan mengabaikan akhirat. Ya Allah, ini adalah akibat pendidikan mereka, ya Allah. Kan sedih kita. Anak-anak tidak akan menghargai kasih sayang ibunya dan ayahnya dengan cara yang selayaknya mengikut syariat. Bahkan anak-anak juga akan melakukan banyak kesilapan dalam hidup. Kita bagi dia segala kasih sayang, tetapi dia tidak faham pula konten di sebalik kasih sayang itu tujuannya untuk Allah, untuk akhirat. Maka dia boleh melakukan kesilapan. Dan dia boleh mengabaikan semua kasih sayang itu, dia tak nampak pun. Dia hanya nampak dia hanyalah sebagai ibu dan ayah memberikan keperluan materialnya, tetapi secara spiritualnya tidak dinikmati. Inilah akibat apabila anak tidak dididik dengan tarbiyah Islam. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Walaupun Imam Said Nursi hidup 80 tahun, belajar daripada 80,000 guru, tapi Imam Said Nursi berani bersumpah bahawa ajaran dan didikan yang paling kukuh, mantap dan bagai diperbaharui setiap masa. Dia recall, dia refresh balik didikan-didikan itu adalah didikan dan ajaran maknawi yang aku dapat daripada almarhumah ibuku. Kerana ajaran-ajaran itu telah sebati dengan fitrah dalam tubuh madiku. Sebab dia ajar dari kecil, dia sebut dari kecil kan. Jadi terngiang-ngiang dalam telinga, duduk dalam kepala. Bila kita nampak peristiwa itu terjadi, kita akan ingat balik ibu kita cakap apa, ibu kita cakap apa. Sebab itu dia di fitrah diri kita, dia meresap dalam tubuh madi fizikal kita ni. Aku melihat dengan mata sendiri bahawa ajaran-ajaran lain telah dibina di atas benih-benih itu. Jadi apa yang ibunya ajar, apa yang ibunya pesan, itulah yang kuat terpahat di dalam dirinya. Manakala apa yang didengarnya daripada orang lain akan terbina di atas benih-benih yang diajarkan oleh ibunya. Jadi, mahabbah dan kasih sayang atas prinsip syafaqah itu tadi dan serta keluhuran budi perlu diwujudkan dalam perkahwinan itu sendiri. Sebelum kita bercerita pada anak-anak, cucu-cucu, dia bermula pada perkahwinan itu sendiri. Kita sekarang ni kalau dah level ibu, level nenek, maka kita tengok macam mana kita nak pastikan perkahwinan anak cucu kita ini adalah berprinsipkan mahabbah yang sebenar dan berprinsipkan syafaqah yang kita tuntut dan cari ini. Jadi, hakikat yang pertama kita nak faham dulu. Teman hidup dari muda sehingga tua tidak berdaya dan kehidupan abadi di akhirat, memilih mahabbah menjadi syariatnya. Sebenarnya kita nanti akan disatukan dengan pasangan-pasangan kita di akhirat. Itulah dia kehidupan yang abadi. Jadi macam mana kita nak bersatu dengan mereka, insan-insan yang kita kasihi ini, ialah melalui mahabbah. Kan? Jadi kita perlu bina perkahwinan dengan mahabbah. Kalau sekarang perkahwinan sudah pun terdiri berpuluh tahun lamanya, kita tengok balik, ada tak mahabbah ini? Ada masih perlukah ditambah mahabbah ini? Mahabbah ini terbina dengan syafaqah. InsyaAllah kita kenal pasti bersama-sama. Dan dengan kekuatan mahabbah syafaqah inilah
barulah kita boleh berhadapan dengan serangan terhadap institusi keluarga. Okey. Di Turki ketika itu, serangan sekularisme dan ateisme yang dahsyat menyerang unit asas keluarga. Maka ibrahnya kepada keluarga kita hari ini bagaimana? Kita boleh tengok sekarang bagaimana banyaknya krisis-krisis gejala sosial yang berlaku di luar sana hasil daripada kurangnya perhatian dan kasih sayang yang mereka perolehi daripada keluarga mereka. Kurangnya pendidikan yang mereka perolehi. Kadang kasih sayang dapat, perhatian dapat, duit dapat, semua dapat. Tapi pendidikan kurang. Tidak ada installation of knowledge, information. Yang ada information dia belajar di sekolah. Tapi knowledge, penghayatan tidak masuk ke dalam jiwa mereka. Lalu mereka ini apabila terdedah dengan pelbagai masalah di luar sana, terus saja musnah, binasa. Ibaratnya hilang prinsip kehidupan, terjebak dengan berbagai masalah sosial. Jadi, pembinaan rumah tangga ini penting apabila memilih pasangan yang baik. Berbahagialah si suami berikut untuk tidak kehilangan teman hidup abadinya. Dia meniru isterinya yang salihah, lalu dia turut menjadi salihah. Jadi kalau dapat pasangan yang saleh, kita tiru bahagian-bahagian soleh dia. Sebab tentu pada bahagian soleh dia ada bahagian tolehnya. Betul. Sama juga dengan kita. Harusnya dia juga melihat dan meniru bahagian-bahagian soleh pada diri kita dan meninggalkan bahagian-bahagian yang tidak baik. Berbahagialah juga si isteri berikut untuk tidak kehilangan sahabat dan teman abadinya. Dia mendapati si suaminya taat beragama lalu dia juga menjadi benar-benar taat beragama. Lalu memperoleh kebahagiaan ukhrawinya di dalam kebahagiaan duniawinya. Ikut suami dia taat beragama, dia akan taat juga, ikut juga. Maka insya-Allah kebahagiaan akhirat dia akan dapat di samping kebahagiaan dunia mentaati suaminya. Tetapi malanglah jika seorang suami dia ikut isterinya dalam kemungkaran, dia tak cuba halang isterinya, bahkan turut menyertai perbuatan isterinya. Dan malang jugalah isteri apabila dia melihat suaminya fasik, dia juga meniru kefasikan suaminya atau meniru kefasikan dalam bentuk lain. Kadang-kadang kefasikan lelaki ni orang perempuan tak boleh tiru. Kalau dia berfoya-foya dengan perempuan, takkanlah perempuan nak berfoya-foya dengan lelaki. Maka di situ kita takkan tiru apa juga bentuk kefasikan yang ada pada suami kita. Dengan cara ini dia sebenarnya menjadi penawar di hati kita. Dan kalau kita tengok ada kelemahan-kelemahan pada pasangan kita, maka cubalah lihat aspek ini. Kadang-kadang saya pun lupa juga nak recall balik diri kita sebenarnya. Memang tidak akan sempurna. Tapi kalau kita hanya fokus memodelkan yang baik untuk kita tiru, meninggalkan yang fasik untuk kita jauhi, kita semua tidak akan menghadapi rasa krisis bersama dengan pasangan kita. Sebab kita punya fokus adalah meniru yang baik sahaja. Celakalah si suami dan isteri yang membantu satu sama lain mencampakkan diri ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ni kalau nampak pasangan buat perkara yang boleh menjerumuskan dalam neraka, jangan ditolong. Dan jangan disupport atas nama suami ke tidak sama sekali. Perkara yang haram, yang mungkar, jangan kita campakkan diri kita sama-sama dengan dia ke dalam api neraka. Jadi mencampakkan diri ni macam mana? Dengan saling memberi galakan antara satu sama lain. Melakukan perkara-perkara yang melalaikan, khususnya di zaman ini. Banyak benda lalai. Jadi scammer ke, na'udzubillah. Scammer sedihnya. Tengok kenapa ramai orang Islam pula yang jadi scammer. Ada pula suami isteri jadi scammer. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itulah yang dimaksudkan. Janganlah saling mencampakkan diri kita ke dalam api neraka bersama dengan pasangan masing-masing. Itu kita kena main dengan syafaqah kita. Jangan disebabkan syafaqah kita ni nak korban segalanya, kita support. Anak-anak nak curi pun kita bagi. Bagus juga curi. Bagus. Sebab kita sayang anak kita. Lepas dia curi, kita defend pula dia. Allah, bukan kita di sini lah. Bukan di sini. Maksudnya di luar sana. Berlaku bagaimana anak-anak berbuat maksiat. Ibu bapanya juga sokong. Anak bergewer, bawa boyfriend, girlfriend ke rumah. Tu tolong sokong sekali. Allah, astagfirullahaladzim. Nampak tak? Atas nama syafaqah. Memang disayang anaknya. Tetapi janganlah kerana syafaqah itu terhumban ke dalam neraka, membiarkan anak-anak melakukan dosa dan maksiat. Itu kena jelas juga. Jadi kebahagiaan keluarga hanya terbit dalam tarbiyah lingkungan syariat, hukum dan akhlak. Kena boleh balik, masuk balik. Maaf doktor. Tak apa. Saya mute kan. Okey. Walaupun kadang-kala kita nampak seakan-akan perkara itu seronok. Best lah buat. Kan. Best lah buat macam tu, buat macam ni.
rasa happy lah, rasa lazat lah. Tetapi tengok balik, apakah perbuatan tersebut dalam kayu ukur agama, dalam kayu ukur syariat. Kita kena tengok perkara tu sebenarnya dari segi syariat halal ke tak halal, boleh ke tak boleh. Kalau syariat kata tak boleh, walaupun emosi dia mungkin pada awalnya dia kata seronok lah scam-scam orang ni sebab tak nampak pun siapa penjenayahnya. Ambil profil orang lain, ambil maklumat daripada iklan perniagaan lain, kita guna gabungkan, kita scam orang. Orang tak kenal pun kita siapa. Senang-senang je dapat duit. Betul ni perempuan, ni memang betul kisah scammer homestay ni. Bulan lepas sahaja, seorang homestay tu boleh, seorang scammer tu boleh dapat RM10,000 sebulan. Scam orang aja, dia ambil deposit, dia pakai homestay orang lain, dia pakai iklan orang lain, tukar nombor telefon dia. Dia scam sana, scam sini, sebulan dapat RM10,000. Sedangkan kita yang pengusaha homestay ni pun tak dapat banyak tu sebulan. Betul tak? Cubalah kira, satu malam 250, 30 hari baru berapa kalau penuh pun kan. Dengan kos-kos nak cuci lagi, upah-upah pencuci. Tak, ya. Tetapi scammer boleh senang-senang dapat. Nak seronok tak scam? Seronok. Tetapi betul tak dari segi syariat? Tidak betul. Betul tak dari segi akhlak? Tidak betul. Jadi sebenarnya walaupun dia nampak bahagia pada waktu itu dapat RM10,000, tetapi sebenar-benarnya dia tidak bahagia. Kita akan tengok kesengsaraan akan dialami dalam hidup dia. Asal kerana perkara itu jelas bertentangan dengan syariat, dia akan rasa sentiasa ketakutan, akan dikejar, akan ditangkap polis pada bila-bila masa. Adakah itu bahagia yang dicari? Tentulah tidak. Kan? Saya rasa ramai kalangan kita ni dah pernah kena dengan scammer. Saya pun kena juga, masing-masing kena. Dan kita semua doa pada yang kita doa Allah balaskan pada scammer tu. Betapa tak bahagianya hidup scammer ni sentiasa didoakan untuk diberikan balasan atas perbuatan buruk mereka. Jadi sebenarnya perbuatan yang tidak ikut syariat dan akhlak ni sebenarnya tidak bahagia. Name one thing that we believe to be happily being done walaupun tak ikut syariat, tapi dia claim to be happy, sebenarnya tidak ada. Jadi nokta penting di sini. Sekiranya isteri nampak keburukan dan ketidaksetiaan, harus berusaha sedia upaya untuk mengislahkan suaminya agar dapat menyelamatkan teman abadinya. Ini prinsip dia. Andainya lah ditakdirkan dapat pasangan-pasangan yang tidak sekufu. Saya rasa yang ni Ustazah Hamidah nak tanya soalan dulu kot. Betul Ustazah? Ke terusnya? Terusnya ada yang lain. Okey. Jadi tadi Ustazah ada sebutkan lah, andainya kan kita ditakdirkan berjodoh dengan insan yang tidak sekufu contohnya, yang menguji balik keimanan kita. Apa yang patut kita lakukan? Seandainya kan tidak setia ke, buruk ke, maka sebagai isteri, sebagai wanita, juga sebagai lelaki, kita berusaha untuk mengislahkan pasangan kita dan cuba untuk selamatkan dia setakat yang kita mampu. Bagi nasihat setakat yang kita mampu, kan? Forward message ke link-link YouTube setakat yang kita mampu, dan doa sebanyak-banyaknya. Doa ni tiada hadnya. Tapi kita berusaha juga supaya kita dapat kekal dengan dia, supaya dia berubah menjadi baik, kerana dia adalah teman abadi kita. Dalam syurga, kita bersama dengan pasangan masing-masing. Kita akan disatukan oleh Allah bersama dengan pasangan masing-masing. Bukan dengan anak, bukan dengan ibu bapa. Ya, kita akan jumpa mereka insya-Allah jika sama-sama jadi ahli syurga. Tetapi yang menjadi pasangan itu adalah pasangan kita di dunia ini yang sama sekufu dengan kita. Seandainya sama. Tetapi seandainya tidak sama kufu, maka ditakdirkan dia berada di tempat lain, maka insya-Allah akan digantikan oleh Allah dengan insan-insan yang sekufu dengan kita, yang layak bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga Allah. Amin. Janganlah wanita meninggalkan kesetiaan hakiki. Ni pesanan yang kedua. Jangan kita tinggalkan kesetiaan hakiki, iaitu apa dia? Kepatuhan kepada syariat dan akhlak Islam. Itu sebenarnya kesetiaan hakiki. Memang kita cuba setia dengan pasangan kita walaupun pasangan itu kadang-kadang menguji kita dengan ketidaksetiaannya. Tetapi perlulah kita patuh kepada syariat dan kepada akhlak Islam, jangan diubah. Hanya kerana ingin mendapatkan keindahan dunia malah akan mendapat hukuman di dunia. Adakala pasangan tu suruh buka aurat ke, pasangan suruh tabarruj ke, kan? Kita setia pada dia, kita taat pada dia, tapi apabila itu melanggar syariat,
melanggar akhlak Islam, kita tidak boleh taat lagi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya apabila kita taat manusia melakukan perbuatan dosa di dunia, dia tidak akan mendapat keindahan di dunia ini. Bahkan dia akan mendapat hukumannya sejak di dunia lagi. Berapa ramai kita dah tengok wanita yang kononnya demi meraih kasih sayang kesetiaan suaminya, sanggup menuruti arahan suaminya untuk bertabarruj, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mengikut syariat. Tapi akhirnya adakah suami itu setia pada isteri begini? Tidak juga. Tidak juga. Akhirnya dia tetap tidak setia dan akhirnya isteri itu sendiri merasakan pembalasannya sejak di dunia lagi. Dan jadi adalah kisah-kisah bagaimana suami dia suruh make up, suruh pakai seluar jeans, dia dah buat dah. Tapi at the end of the day, lelaki tu tetap juga nak mengkhianati perempuan ini yang tidak mengikut syariat. Tapi akhirnya adakah suami itu setia pada isteri begini? Tidak juga. Tidak juga. Akhirnya dia Ya, Masya Allah. akhirnya dia nak dikhianat juga. Jadi itulah dia yang disebut hukuman di dunia lagi ya perempuan. Jadi sebenarnya hukuman apa ni, garis panduan kita syariat. Kan kalau pasangan minta buat sesuatu, kita ingat, ni tak boleh ni bang. Allah tak bagi, Quran tak bagi, Nabi tak bagi. Kita sebut je. Kan Allah sebut gini. Kita remindlah. Maknanya kita nampak, kita tunjukkan. Bukan kita tak nak ikut cakap dia, tapi kita nak ikut cakap syariat. Cakap Allah SWT. Kalau dia cakap sama dengan apa yang Allah suruh, kita akan buat. Begitulah dia. Jadi kita akan dapat nikmatnya di dunia lagi. Tak payah tunggu akhirat, sebenarnya di dunia pun kita dah rasa kebahagiaannya dan ketenangannya. Kesimpulan, wanita tidak menyerupai lelaki dalam sifat kepahlawanan dan keikhlasan dari sudut kasih sayang. Jadi mungkin ada kelebihan wanita, memang dia boleh bangun malam, boleh susukan anak. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak boleh juga berkorban seperti seorang lelaki yang sanggup berpanas terik, berhujan di luar untuk mencari nafkah pada keluarganya. Kan? Bahkan kalau kita pula begitu, mungkin cepatlah fizikal kita ini lemah. Tetapi lelaki mengenangkan nafkah yang hendak diberikannya pada keluarga, dia sanggup. Tukang-tukang beca contohnya, kan? Petani-petani di kebun-kebun, selalunya juga lelaki. Kerana apa? Kerana syafaqah dia adalah pada pembelaan pada ahli keluarganya. Jadi lelaki juga tidak boleh menyaingi wanita bagi sifat yang sama. Tak mampulah dia nak lawan wanita dari sudut susukan anak beberapa kali satu malam, kan? Walaupun dia buat dengan botol pun ada, memang ada, tapi tidakkan sama. Dan tidaklah ramai lelaki yang begini. Sanggup orang kata bersengkang mata, bangun di awal pagi, tidur lewat malam. Awal pagi sediakan sarapan, lewat malam bersihkan rumah sebelum tidur. Sukar ditandingi. Jadi memang tidak boleh menyaingi. Tetapi wanita juga sama, tidak boleh menyaingi dalam kemungkaran. Iaitu kalaulah ada masa-masa tengok, tak setia lelaki aku ni, main WhatsApp dengan perempuan lain. Maka kita tidak perlu membalasnya pula dengan bermain WhatsApp dengan lelaki lain. Hanya kerana tujuan untuk menyaingi lelaki dalam kemungkaran. Dan wanita diciptakan secara fitrahnya untuk hidup bahagia, mendapat perlindungan dari bapa, suami, keluarga dan kasih sayang. Justru apabila wanita ini melaksanakan syafaqah dan secara sempurna, dia akan merasa bahagia. Sebab tu tengok suri rumah ni, kalau dikomparekan bilangan statistiknya dengan wanita yang bekerja, tekanan mental lebih banyak dihadapi oleh wanita yang bekerja. Jadi sebab apa? Secara fitrahnya wanita ni nak hidup bahagia. Dia nak dapat perlindungan daripada bapa ke, daripada suami ke, daripada keluarga ke. Yang penting dia nakkan perlindungan tu. Dia dapat perlindungan tu, dia akan mengeluarkan syafaqah dia yang sangat luas sehingga dia ikhlas, sehingga dia bahagia dan dia boleh membahagiakan semua orang yang berada dengan dirinya. Jadi apabila ditakdirkan mendapat suami tidak sekufu, ni nasihat Imam Said Nursi betul-betul untuk akhir zaman. Sebab kita nampak memang statistik perceraian di mahkamah mencanang naik di semua negeri di Malaysia ini. Dan apabila bercerai, isteri terabai. Bukan saja isteri itu makna kita kata dia selamat daripada kezaliman suami dia. Dia langsung tak diberikan nafkah. Betapa dahsyatnya yang berlakulah fenomena akhir zaman. Jadi sebaiknya Imam Said Nursi pesan tadi apa? Dia kata kalau boleh bertahan. Bertahan dengan pasangan ini, berikan contoh-contoh model yang baik
dan jangan diikut perkara-perkara yang tidak mengikut syariat. Cuba yang baik dulu. Tapi jika tidak sekufu juga lelaki itu, apa yang patut dia buat? Nombor satu, disuruh redha dengan takdir dan sabar. Dan ini ada contohnya. Contoh Asyah dengan Fir'aun. Kan? Jadi, ada kelebihan dan kekurangan Fir'aun, tapi Asyah cuba redha dengan takdir, dan takdir yang paling dahsyat menimpa Asyah. Masitah kan? Masitah ke Asyah? Masitah yang direbus oleh Fir'aun. Siapa tu? Masyitah. Masyitah kan, direbus, dibakar, maksudnya rebus physically, rebus di dalam periuk yang besar kerana enggan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala atas arahan suaminya. Dia enggan dan dia ingkar kerana dia mengikuti syariat. Jadi kalau mampu begitu, maka martabatnya setinggi Masyitah. Sabar kan, memang susah. Tetapi ingat, wanita tu sebenarnya ada kekuatan sabar tadi, datang daripada syafaqah tu. Jadi bila kita nak hilang sabar tu, jom kita cari balik mana syafaqah saya ni, Ustazah. Duduk kat mana ni dalam hati saya ni. Kita main dekat syafaqah kita tu, kita urus dia, manage dia, kita adun dia balik, olah dia balik. InsyaAllah menghasilkan kesabaran itu tadi. Okay. Yang kedua ialah uruskan diri dengan sikap berjimat cermat dan qanaah. Ini pun pesanan penting di akhir zaman. Jadi kalau keadaan nampak suami ni orang yang fasik, tak dapat yang sekufu, jauh pada agama, dari awal lagi jangan setia membuta tuli, tetapi urus diri dengan sikap berjimat cermat. Jimat cermat. Ya, kalau ada duit tu cepat-cepat jimat. Kita tak tahu ni, lelaki macam ni apa kesudahannya kita tak tahu. Dan kita berqanaah, berpada dengan apa yang ada, tak perlu mewah-mewah. Kita sedar ni pasangan ni adalah orang yang tidak sekufu, yang melakukan perkara-perkara kemungkaran. Kita baik bersiap siaga, kita qanaah dengan apa yang ada, simpan duit, takut apa-apa jadi kan, kita ada persediaan. Yang ketiga, ada pesanan tambahan dan menarik pesanan ni, usaha cari nafkah sendiri yang bersesuaian dengan fitrah wanita. Penting ni. Carilah nafkah sendiri dengan sesuatu yang sesuai dengan kita. Contohnya kalau kita ni suka menganyam ke, boleh buat iklan sikit, mengambil upah menganyam. Contohnya sekarang dah ada social media kan. Itu satu lagi cara berhadapan dengan suami yang tidak sekufu ni. Salah satunya adalah bersiap siaga dengan pendapatan sendiri kan. Simpan elok-elok, jangan simpan dekat tempat yang dia boleh curi kan. Simpan bagi selamat, insya-Allah. Ada contoh yang saya pergi di Turki baru ni, bila saya melawat diorang, dia suka buat cincin. Jadi dia buat cincin dengan batu-batu. Di Turki ada banyak batu-batu asli kan. Dia ikat dengan ni, ikut ukuran kita, dia jual. Jadi orang tamu datang pun dia jual. Jadi itu cara dia mencari nafkah untuk diri dia sendiri dan sesuai dengan fitrah dia. Tak payah susah-susah nak keluar, bawa kereta redah jam ke lain sebagainya. Saya bukan nak suruh kita tidak bekerja, tetapi maksudnya dalam keadaan kita sesuaikan apa yang sedang kita hadapi. Jika memang ada di kalangan kita memang suri rumah atau sudah pencen, dan diuji dengan keadaan begini, maka teruskanlah. Ataupun kita melihat sahabat kita, kaum keluarga kita diuji dengan keadaan tersebut, maka kita sampaikanlah pesanan-pesanan ini. Dapatkanlah nasihat dan peranan wali sangat penting dalam sistem sokongan keluarga. Cuba libatkan wali itu untuk tolong. Jangan buat tak tahu, abang ke, adik lelaki ke, ayah ke, pakcik ke. Jangan buat tak tahu bila ada kaum keluarga yang sedang diuji demikian. Perlu masuk campur dan ambil tahu. Ya? Sebab mereka adalah wali pada wanita ni tadi. Yang kasihannya di Malaysia ni, bila wali pun buat tak tahu, terkontang-kantinglah wanita tersebut. Fahamilah ilmu nikah dan cerai. Cari ilmu. Kan? Sekarang ni banyak kelas-kelas online boleh belajar. Ilmu nikah, ilmu cerai ni macam mana, hak wanita ni macam mana. Tahu hak kita, tahu anak-anak dalam perundangan di Malaysia, hak mereka apa. Kan? Jadi kita insya-Allah tahu membawa diri kita dan menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Sesungguhnya keseronokan dan kelazatan di luar syariat akan membawa kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Boleh ke jalangan lelaki dan perempuan yang bukan mahram? Tak boleh. Walaupun dah tunang boleh ke? Tak boleh. Ikut syariat. Jadi kalau dah tunang pun janganlah bagi berjalan lagi perempuan. Sebab syaitan itu ada di mana-mana. Semua keseronokan dan kelazatan yang di luar syariat, memang syariat tak bagi jalan berdua-duaan, dibuat juga atas rasa keseronokan dan kelazatan, konon nak kahwin tak lama lagi, dia boleh membawa kesengsaraan. Di dunia ni lagi boleh sengsara, apatah lagi di akhirat.
Dan bahkan kadang-kadang kalau kahwin pun, lepas-lepas kahwin terkenang balik masa lalu, ada rasa malu juga. Kadang ada kesan tak baik juga pada hubungan rumah tangga selepas itu. Aku sendiri telah melihat secara ainal yakin, kata Imam Sa'id Nursi, bahawa sesungguhnya terdapat benih syurga dalam keimanan dan benih neraka dalam kesesatan dan kemungkaran. Sebenarnya, perkara sesat ni ibarat benih dalam hati kita. Benih tu akan tumbuh jadi pokok. Kesan dia kita akan dapat rasa di dunia sebahagiannya. Tapi paling dahsyat di akhirat kelak. Benih kesesatan maksiat ni tadi tumbuh jadi pokok zakum, jadilah dia pokok yang menakutkan di akhirat. Manakala keimanan ini adalah benih dalam syurga. Dalam hati ada iman, daripada iman kita, kita beramal, dengan amal kita, kita berpahala, dengan pahala kita beroleh pengampunan dosa, dengan pengampunan dosa kita beroleh syurga. Maka sebenarnya, iman itu asalnya daripada iman, iman menjadi benih untuk kita berada, masuk ke dalam syurga dan memperolehi nikmat-nikmatnya kelak. Jadi berpada dan berqanaahlah dengan keseronokan dan batas syariat dalam aktiviti seharian. Perbualan suci kita lebih bermakna dengan anak-anak dan ahli keluarga di rumah. Kan? Jadi banyak-banyakkan berbual biar dengan anak dan ahli keluarga. Anak-anak tu jadikan kawan sembang kita. Nanti dia pun seronok nak sembang dengan kita. Daripada dia sembang dengan orang lain, dia cerita rahsia-rahsia dia, lebih baik dia sembang dengan kita. Cucu-cucu kita, kan, pasangan-pasangan kita. Pada setiap amalan soleh terdapat satu kelazatan maknawi oleh sebabkan syar'i kita ni, bersama dengan keluarga kita ni suatu yang syar'i, maka kita akan rasakan satu kelazatan maknawi di akhirat kelak. Okey Ustazah, saya rasa masa pun dah habis ya. Betul. Betul. Ah, Nanti kita mungkin insyaAllah Ustazah pun boleh bagi masa kan nanti untuk kita bincang lagi bila kita boleh sambung. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini dan sangat-sangat bermakna kerana kita dah faham intipati penyampaian Ustazah iaitu Dr. Raudah hasil daripada apa yang dikongsikan daripada pesanan-pesanan Risalah An-Nur untuk wanita ni daripada Syekh Sa'id Nursi ni, kita dapat iaitu yang pertama kita kena jaga syafaqah. Dengan syafaqah yang Allah kurniakan tu, kalau kita pandai urus, dia akan hasilkan keikhlasan, dia akan hasilkan semangat, kan? Dia akan hasilkan kesabaran, dia akan hasilkan kita bertindak dengan benar-benar tepat, dengan benar-benar mengikut Quran Sunnah. Sebab kita hargai fitrah yang Allah bagi pada kita iaitu syafaqah. Tanda kita syukurlah kepada Allah maknanya. Kita guna betul-betul syafaqah. Jadi saya rasa itulah antara yang sangat kita hargai, kita menarik dan sungguh-sungguh kita usahakan untuk menjaganya. Untuk akhirnya, saya rasa kita akan bersama-sama lagi insyaAllah dengan Ustazah Raudah. Terima kasih banyak Doktor ataupun Ustazah Raudah. Dan apa yang kita dapat ni, moga-moga dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan. Dan insyaAllah kita akan mohon ampun dengan Allah sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li walakum walisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Okay, alhamdulillah kita dah berada di penghujung. Mungkin sedikit pesanan Ustazah. Satu pesanan untuk kita nak tutup selepas ni dengan tasbih kafarah wa salawat. Alhamdulillah, saya rasa banyak dah pesanan-pesanan yang saya kongsikan tadi. Selalunya saya suka doa supaya apa yang kita dapat ni Allah takdirkan yang terbaik untuk kita. Boleh? Boleh, bagus. Itu pesanan terakhir terbaik. Sebelum kita bertemu lagi akan datang. Okay, kita kita tadahkan tangan kita lah, insyaAllah. Ikhlaskan hati kita dan rendahkan diri kita di hadapan Allah SWT. Kita mohon apa yang terbaik daripada Allah SWT. Mutiara-mutiara yang paling bermakna untuk hidup kita di dunia dan akhirat ini mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita dan menjadi kekuatan, bahkan menjadi kromosom dalam darah kita agar memudahkan kita untuk beramal dengan ilmu yang kita perolehi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'fuma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khairal jazak kepada ustazah dan kepada semua yang bersama-sama setia bersama kita, alhamdulillah. Dan moga-moga kita sama-sama diterima oleh Allah amalan-amalan kita, diterima oleh Allah segala ilmu-ilmu yang baik dapat kita amal dan dapat kita sebar-sebarkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak kami daripada Zooming Idaman Barakah ucapkan terima kasih kepada ustazah dan kita sama-sama tutup majlis dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Dr. Allah yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, semoga bermanfaat. Jumpa lagi akan datang. Doakan kita akan dapat bertemu lagi dengan Dr. Raudah setelah saya akan berbincang dengan dia nanti. Okey. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah hari Khamis kita bertemu lagi. InsyaAllah dengan pelajaran kita lah yang biasa. Kitab Imam Qurtubi. Kitab kematian, rahsia kematian. Okey. Terima kasih Ustazah Kasma pun bersama kita, Masya Allah. Ustazah Kasma, ada boleh ada masa untuk bagi sikit perkongsian? Alhamdulillah ditengok tu kan. Sebenarnya sambil ada meeting ni dekat pejabat. Masya Allah, apa khabar semua? Masya Allah, hebat pencinta ilmu grup Ustazah Hamidah ni. Idaman Barakah sungguh. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Seronok tadi kan dengar Ustaz Dr. Raudah ada lagi ya? Macam dah keluar dah. Sebab dia kan banyak program. Dia 8 program hari ni. InsyaAllah. Macam Farah, apa khabar? Allah Benda Asma. Alhamdulillah, seronok tadi kan telah bila cerita pasal wanita ni sebenarnya terketuklah dekat diri sendiri juga ni. Ya. Kita sebagai wanita, kita sebagai isteri, sebagai umi, ya, dan juga sebagai guru. Jadi fitnah akhir zaman ialah inilah dia ya, wanita sangat banyak sebenarnya fitnah akhir zaman. Ya, dalam kalau kita pernah mengikuti di dalam kitab Dr. Yusuf almarhum Dr. Yusuf Qardawi ya, dalam kitab Halal Haram fil Islam ya, di sana ada disebut dalam hadis Nabi ya, kehidupan manusia akhir zaman khususnya adalah wanita ya, yang semakin hari semakin berubah. Betul tak Saudara Midah kan? Ya, sehingga kita ketepikan syariat Allah. Auzubillah min zalik ya. Dari sudut pemakaian kita, pergerakan kita, lagilah kalau kita sebagai seorang profession kita bekerja kan, kadang-kadang tanpa disedari ya, kita dengan kaum muslimin kita tak sedar apa yang kita buat ya telah melanggar syariat. Jadi untuk peringatan diri saya jugalah ya, kita bekerja dengan kaum muslimin, maka fitnah sebagai kata wanita tu paling besar ya, sehingga Allah Taala pun ada sebut dalam surah Ali Imran, auzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, kan Allah Taala kata apa, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia ya, suka kepada perkara-perkara yang diingini nafsu, iaitulah siapa? Perempuan-perempuan an-nisa. Ya, jadi ya Allah, moga Allah lindung kita, Allah pelihara kita daripada menjaga nafsu, mujahadah ya, kerana fitnah ini bukan saja dari segi suara ya, tetapi juga pemakaian, pergerakan kita juga ya akan menjadi fitnah di akhir zaman ini. Jadi kita sama-sama jaga ya, kita berdoa minta Allah lindung kita ya, insya-Allah. Itu sajalah sedikit Salamidah tadi. Terima kasih. Tak dengar sangat sebenarnya, tapi sambil meeting, sambil
Seronok sangat sebenarnya. Cari juga masa masya-Allah. Cuba juga insya-Allah. Moga-moga Allah faham. Allah mengetahui bagaimana usaha-usaha kita dalam kesibukan dengan macam-macam tujuan pun kita usaha juga untuk dapat Hati tu nak sangat ikut sepenuhnya kan. Tadi dari yang betul itulah. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih Ustazah Midah. Teruskan usaha dakwahmu ini. Amin. Terima kasih Ustazah Kasma sebagai kakak saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudi bersama-sama sampai ke akhir. Kakak saya, ibu saya, Hajar Rohana yang saya rindui juga daripada Johor Bahru, pada semua yang saya tak sebut nama ni minta maaf. Tapi terima kasihlah sebenarnya dengan kekuatan kita semua masuk dalam Zooming Idaman Barakah ni, sebenarnya sebenarnya yang menjadi kekuatan saya dan suami meneruskan Zooming Idaman Barakah ni, dan moga-moga dia jadi platform dalam kita mencari ilmu, dalam kita menyampaikan dakwah, dalam kita menguatkan iman kita, berpesan-pesan kepada kebaikan. Setakat tu dulu, kita bertemu lagi akan datang insya-Allah. Semoga Allah terus beri hidayah pada kita, kuatkan kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Allah pilih kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya semua sayang semua kerana Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, mak saya minta maaf. Ya, terima kasih juga Kak Salma. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya akan tutup. Doakan Along. Moga-moga dia dapat dengan rawatan ni dia akan sembuh betul-betul, bersih rahim dia daripada kekotoran-kotoran darah tadi tu. Dia ada darah kotor yang ada dalam rahim dia tu. Doakan Allah. Okey, Assalamualaikum. Saya tutup dulu. Assalamualaikum.